Dengarlah bisikan hasrat hati. Kenapa saya menyanyi pagi ni? Kenapa? Jarang-jarang berlaku. Ya, kan ada sesuatu yang akan menanti anda dalam Selamat Pagi Malaysia ini di penghujung siaran nanti. Ada kaitannya dengan lagu Irama Keroncong. Ya, ingatkan Hani nak sambung nyanyi? Bukan pagi ni. Simpan suara. Kita simpan suara di sebelah malam pun nanti. Ya. Ya, betul. Okey, dan pastinya itu antara pengisian kita bawakan dalam Selamat Pagi Malaysia untuk edisi hari ini. Di mana sekarang kita tengok keroncong ni dia semakin mendekati juga dalam golongan muda. Ramai yang kata macam akan dilupakan, tapi bila kita tengok adanya konsert-konsert kebudayaan yang ada di Irama Keroncong, orang-orang muda ada je. Rupanya minat kecenderungan tu memang ada. Betul. Minatnya itu bukan hanya pada generasi terdahulu tetapi generasi pada masa kini, ditambah pula apabila ada fusion ataupun gabungan muzik terbaru dan juga muzik tradisional. Jadi ini memungkinkan untuk ruang peminat itu lebih diversified ataupun lebih meluas. Itu kita akan bicarakan berkenaan tentang bagaimana kita merekayasa dan juga memperkasa irama tradisional tanah air. Tetapi kita mulakan Selamat Pagi Malaysia kita pada pagi ini seperti kebiasaan, walaupun hujung minggu, kita mulakan dengan perkongsian berita semasa. Ayo kita berikan tumpuan kepada kenyataan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan projek pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang yang akan dipercepat. Ini yang akan dipercepatkan khususnya di LTAPP Bayan Lepas, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan laporan penuh mengenai projek itu akan diperincikan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada minggu hadapan. Okey, mana kita tahu Pulau Pinang menjadi satu tarikan pelancongan yang sangat berjaya dan LTAPP sudah sesak. Jadi sebab itu kerajaan setuju untuk memperbesar. Ini memerlukan kajian. Apapun katanya kita akan percepatkan kerana akan mengambil masa 2 ke 3 tahun untuk di take off. Jadi kena percepatkan program tersebut. Okey, baik, itu antara yang pertama kita kongsikan. Seterusnya kita nak bawakan sedikit berkaitan dengan stem khas Palestin Merdeka, Solidariti dan doa Malaysia sentiasa bersama Palestin, di mana kita lihat sampailah ke hari ini daripada 7 Oktober lalu kegejaman rejim Zionis di bumi Palestin bagaikan tiada berkesudahan. Berbagai kempen dilaksanakan Malaysia sebagai tanda solidariti bersama rakyat Palestin. Dan ini termasuk pengeluaran set stem khas Palestin Merdeka melalui kerjasama Kementerian Komunikasi dan Pos Malaysia, dan mula dijual pada 18 Januari lalu. Dan stem Palestin Merdeka ni berharga RM1.30 bagi setiap stem. Sampul hari pertama pula berharga RM50, manakala file folder pada harga RM6. Dan stem juga boleh dibeli dalam bentuk helaian stem mengandungi 20 stem setiap helaian pada harga RM26, dan sebahagian daripada hasil jualan akan disalurkan kepada tabung akaun Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin yang diuruskan Kementerian Luar. Dan ini sebenarnya kali ketiga stem berkaitan Palestin dikeluarkan, kerana kali pertama adalah pada tahun 1978 dan kali kedua pada tahun 1982. Dan stem Palestin Merdeka ini melampirkan imej tangan mengibarkan bendera Palestin dan melatar belakangkan bayang-bayang orang ramai bersatu, dan gambaran menyentuh hati ini melambangkan solidariti dan sokongan penuh rakyat Malaysia terhadap perjuangan rakyat Palestin untuk mencapai kemerdekaan dan keamanan. Boleh kita ambil peluang ini untuk mendapatkan stem khas Palestin. Hanya kali ketiga yang dikeluarkan buat setakat ini. Seterusnya juga ini kenyataan oleh Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadil berkenaan liputan rangkaian 4G dan 5G di Pulau Pinang mencatat hampir 100% setakat suku ketiga tahun lalu. Rangkaian 5G di kawasan berpenduduk ataupun Kopa 5G mencatatkan 90.3%, 4G mencatat hampir 100%, 99.9%. Ini menerusi projek jalinan digital negara jendela. Projek naik taraf berjaya disiapkan membabitkan 120 struktur pemancar baharu, 2,106 naik taraf stesen pemancar dan 308,072 ketersediaan sambungan gentian optik di premis. Okey, baik, dan seterusnya kita nak bawakan berkaitan dengan fenomena El Nino, di mana 30 lokasi panas di Kenapasti Jawatan Buma dan Penyelamat JBPM Melaka susulan cuaca panas atau fenomena El Nino yang melanda pada ketika ini. Timbalan Pengarah JBPM Melaka Rizwandi Arhasan berkata pihaknya juga melakukan persiapan menghadapi fenomena tersebut, dan beliau turut menasihati ibu bapa untuk menjaga keselamatan anak-anak terutama ketika beriadah di kawasan air terjun atau sungai bagi mengelak kejadian lemas. Itu antara perkara yang perlu diingati, dan kita kena cakna jugalah pada 30 lokasi panas yang telah pun dikenapasti, terutama sekali juga bagi cuaca sendiri juga di sebelah utara kebanyakannya, mana difahamkan kalau di Langkawi yang paling panas
paling panas kalau dikatakan. Kalau di sebelah utara memang panas, Langkawi paling panas. Ya, selalunya kita dengar di kawasan Perlis ataupun di kawasan utara Kedah, tetapi kali ini Langkawi mencatatkan kawasan dan juga titik panas yang paling dikatakan berisiko dan juga paling kita kata diberi tumpuan pada ketika ini di semenanjung Malaysia. Okey, seterusnya juga kita nak bercakap berkenaan subsidi barangan dinikmati warga asing, yang mana pihak kerajaan belum berbincang berkenaan subsidi tersebut. Ini dinyatakan juga oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dalam hal subsidi barangan yang dinikmati warga asing melalui mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Perpaduan iaitu YB Fahmi Fadil mengatakan dalam sebarang perkiraan semestinya kerajaan akan meneliti secara keseluruhan agar manfaat program subsidi ini ditujukan kepada kumpulan yang paling memerlukan dan semestinya diutamakan kepada rakyat Malaysia. Namun Kabinet belum memutuskan perkara ini secara khusus dan sama ada akan membincangkan mengenai saluran subsidi barangan yang turut dinikmati warga asing, dan sementara itu juga beliau turut mengulas berkenaan kenyataan ataupun seniwati Datuk Seri Mat Ahmad yang memohon seorang penerbit terkenal mengembalikan semula pita asal 4 filem hasil karyanya yang diambil sejak 36 tahun lalu sebelum penerbit itu meninggal dunia. YB Fahmi Fadil menyatakan beliau akan meneliti perkara itu dan akan berhubung dengan pelakon berkenaan dalam masa terdekat. Ya, betul. Dan masa sama, Perdana Menteri juga ada menegaskan akan memberikan banyak program-program kesedaran dan juga edukasi berkaitan dengan perkara yang berkaitan undang-undang. Sebab zaman dahulu mungkin selalu cakap mulut, macam mungkin hitam putih itu tak berapa nak pasti dan tak jelas. Jadi perkara ini juga akan disebarluaskan dalam kalangan penggemar media itu sendiri dan anak-anak seni supaya mereka lebih cakna dalam membuat apa-apa sahaja pemberian, apa-apa sahaja hasil-hasil karya, hak cipta dan sebagainya kena ada hitam putih yang jelas supaya yalah, sebab ini 36 tahun kot yang berlalu kan. Jadi YB Fahmi Fadil akan berusaha ke arah itu untuk membantu hasrat daripada seniwati terkenal kita Datuk Seri Mat Ahmad ini. Ya, walaupun isu undang-undang paten dan hak cipta ini masih baru, tetapi tidak menafikan bahawasanya keperluan untuk kita menjaga karya-karya asli dan juga karya-karya yang dihasilkan oleh penggiat seni tempatan. Seperti mana yang kita berlaku perbahasan sebelum ini berkenaan karya-karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Ya, betul. Perkara itu juga turut dibangkitkan. Jadi apakah ia menjadi suatu hak milik institusi ataupun sudah menjadi suatu hak milik awam? Perkara ini turut dibahaskan. InsyaAllah kita akan mendapat penyelesaian melalui penyelesaian undang-undang yang akan dilaksanakan. Okey, baik. Jadi itu antara dapat kita kongsikan di awal waktu dalam Selamat Pagi Malaysia. Terus setia bersama kami. Kita harapkan terus sampai pukul 10 pagi nanti bersama Hani dan juga Ismail. Selepas ini. Selamat Pagi Malaysia. Rakyat suruh dia selesaikan masalah beras tempatan yang hilang dari pasaran. Dia punya penyelesaian ialah hilangkan terus beras tempatan dari pasaran. Sangat jelas dan nyata, kerajaan telah bersekongkol dengan kartel beras untuk menzalimi rakyat. Heboh di TikTok, kononnya beras putih Malaysia Madani diperkenal bagi menjaga tembuluk kartel beras. Dakwah hantaran itu lagi, kerajaan bersubahat dengan syarikat-syarikat besar berkaitan bagi menzalimi rakyat. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan yang dilempar tak berasas. Sebaliknya, beras terbabit diperkenal bagi meimbangi tekanan kos pengeluaran dan pertambahan permintaan. Ia juga berperanan sebagai mekanisme bagi menamatkan manipulasi bekalan. Dan yang paling penting, menoktahkan penguasaan kartel. Dulu ada kartel-kartel tunggu. Siapa yang tak berani sentuh? Ini masalah kerajaan ni. Bercakap kalau di kampung berdegar-degar ni. Jihad lah, syariah macam-macam. Tapi bila nak berdepan dengan tokoh-tokoh kartel, semua slow. Tak berani. Jadi baru-baru ni kita kata tak boleh. Panggil dia. Untung, okey ambil untung. Berapa untung? Jadi kita kata kalau untung lebih sangat, kita kuasa kerajaan akan digunakan nak pertahankan rakyat. Henti sebar fitnah. Usah cipta naratif kebencian. Penyebaran fitnah merupakan kesalahan. Penyebaran fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Selamat Pagi Malaysia.
Baik, kita bersua kembali seperti kebiasaan. Kita akan bersama dengan sahabat penyampai kita di Konti Radio. Ke mana kita untuk hari ini? Jadi mari kita terus ke Selangor FM yang membuatkan pagi kita terhibur. Sebab pagi-pagi tadi sebelum kita bersiaran, di mana Selangor FM mendengarkan kita lagu-lagu Hindustan. Apakah lagu-lagu dari negara tersebut akan berkumandang sekali lagi? Lagu-lagu Bollywood akan berkumandang sekali lagi? Jom kita bersama dengan sahabat penyampai kita, Anis di Selangor FM. Silakan. Terima kasih banyak diucapkan kepada Hani dan juga Ismail ya. Jutaan terima kasih Daun Keladi. Hai, saya Anis di Selamat Pagi Malaysia dari Konti Selangor FM. Nak ucapkan kepada anda selamat berhujung minggu. Tapi sebelum itu ya, kalau ada kesempatan gunakan handphone anda, menggunakan tablet anda tu ya, jemput singgah ke Facebook Selangor FM, ke Instagram, juga di TikTok Selangor FM 100.9. Tapi apapun yang sebelum itu, okey? Dan jemput anda beramai-ramai hari ini untuk apa? Kita dengarkan dulu yang ni ya. Tahniah diucapkan kepada 11 peserta yang telah berjaya ke Kemuncak Karaoke Sumbang Kebimbang 2023. Atinza, Aizul Zahri, Jud, Abang A, Nenda Su, Emma Fat, Azwai, Alia, Wan Suhaimi, Nur N dan Tejo. Saksikan kehebatan mereka pada 17 Februari 2024, Sabtu 2.30 petang bertempat di SB Mall Sungai Buloh. Turut diserikan dengan persembahan Shidi Data, Syiha Zikir dan juara Kemuncak Sumbang Kebimbang 2022, Jeffrey Maula. Jangan lupa janji temu kita. Jumpa anda di sana. Jadi kalau nak tahu ya, di Selangor FM ni kita ada pertandingan karaoke Sumbang Kebimbang tau. Setiap hari Senin sampai Jumaat mereka berkaraoke petang-petang. Tiba-tiba dah ada juara-juara bulanan yang berentap. 11 bulan tu, sebab tu ada 11 finalis. Kalau setahun kan ada 12 bulan kan, lagi sebulan tu bulan puasa rehat. Jadi selain daripada tu ada 11 finalis itu, makanya mereka berentap hari ini. Kalau tahun lepas juara dapat RM5,000. Kali ini kalau nak tahu kena datang beramai-ramai ke SB Mall Sungai Buloh pada pukul 2.30 petang. Tapi yang pastinya, walaupun tempat terakhir, tempat ke-11 pun ada juga hadiah wang tunai menanti. Jadi sambil-sambil tu juga kalau nak tahu ya, dia juga diserikan dengan persembahan. Ada Syiha Zikir, selain daripada tu juga ada juga juara tahun lepas ya, iaitu Jeffrey yang bakal buat persembahan. Kita nak dengar lah juga power ke juara tahun lepas tu. Jadi boleh saksikan petang ini kehebatan kita punya juara Jeffrey. Dan dalam masa sama juga ya, kalau anda nak tahu juga ya, selain daripada 11 peserta ni tentulah kan, ada dengan barisan juri dan juga ada juga hadiah hebat-hebat. Dan kalau anda tiba-tiba rasa macam nak dengar lah, boleh dengarkan pada pukul 2.30 petang di 100.9. Juga boleh saksikan dan juga dengarkan di Facebook Live Selangor FM, di RTM Klik juga. Dan juga ada juga Shidi Data buat persembahan tau, selain daripada Syiha Zikir tadi tu. Dan juga juara tersebut akan juga buat persembahan di program Selangor FM nanti. Jadi ini adalah sebenarnya bersempena dengan Hari Radio Sedunia yang kita bawakan kepada anda. Dan sememangnya kita di Selangor FM ni sangat-sangat menghargai bakat anda yang suka menyanyi. Selalunya pagi macam ni sambil potong-potong bawang kat dapur tu, sambil berniaga, sambil bawa kenderaan, sambil tengah kerja ke. Jadi sambil-sambil tu boleh menyanyi di Selangor FM tau. Setiap petang hari Isnin sampai hari Jumaat. Ini juga bersempena dengan program 34 Jam. Dia ada edisi yang istimewa sikit pada hari Jumaat dengan juri yang telah kami bawakan untuk anda. Juri kita juri yang memang profesional. Bila kalau hari Jumaat tu boleh dengarkan secara live juga di Facebook Selangor FM. Dan sebelum ini kalau mereka menyanyi diiringi dengan muzik karaoke, betul tak? Biasa kita kan karaoke kan mesti ada muzik, betul tak? Tapi bayangkan orkestra. Ini adalah istimewa untuk pentas akhir nyanyian dan persembahan mereka diiringi oleh orkestra RTM. Hebat kan? Daripada karaoke terus ke orkestra. Jadi jangan lepaskan peluang untuk saksikan pada pukul 2.30 petang. Boleh datang ke SB Mall beramai-ramai. Dan juga kepada anda jangan lupa ya, kita serbu ramai-ramai. Kita saksikan sendiri 11 finalis tersebut. Kalau tak sempat tak apa, macam saya cakap tadi, boleh dengarkan di 100.9. Jadi sikit lah kan. Selamat jalan-jalan ke Selangor Darul Ihsan yang damai. Jangan lupa datang ke final karaoke Sumbang Kebimbang beramai-ramai. Kembali bersama dengan Hani dan juga Ismail. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
Dan juga untuk anda di Selangor FM, saya suka nak belanja. Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Anis untuk perkongsian tersebut. Menarik aktiviti langsungkan, boleh ikut serta bila-bila masa saja yang anda ke lapangan. Apa tak lapangnya sekarang tengah cuti sekolah kan? Cuti yang panjang. Pada masa yang sama juga selain pada cuti sekolah, tapi cuti perayaan yang panjang juga membuatkan ramai sebenarnya yang berkeputusan untuk pergi bercuti dan beriadah. Dan cuma aspek keselamatan itu saja yang pastinya kita semua peka, tapi kurang peka disebabkan perkara-perkara tertentu. Contohnya semalam kita tengok ada berita yang mengatakan bahawasanya dah ada tak dah dekat tepi kawasan pantai itu bendera merah, tapi ada juga yang masih lagi berenang di lautan. Jadi kenapa ni? Mungkin pandangan mata kasar kita nampak macam laut ni tenang je kan, boleh buat keputusan sendiri, tapi sebenarnya ada sebab kenapa diletakkan merah. Nanti kita akan dapat penjelasan lebih lanjut kerana sekarang ini kita bersama-sama di studio itu penolong Pesuruhjaya Bomba Muhammadul Ihsan Muazzin, Ketua Cawangan Program Kesedaran Keselamatan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat. Assalamualaikum tuan, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik pagi, alhamdulillah. Baik, kita dimaklumkan bahawa Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sedang giat mengadakan kempen kesedaran keselamatan awam di seluruh negeri. Jadi kalau kita boleh terus kongsikan berkaitan dengan kempen tersebut tuan, silakan. Okey, terima kasih kepada Hani dan juga kepada Selamat Pagi Malaysia. Untuk kempen kesedaran dalam konteks Jabatan Bomba dan Malaysia. Ya. Kita sepanjang tahun kita akan buat kempen. Ya. Okey, seperti tahun-tahun sebelum ni kita akan buat kempen berkenaan dengan musim perayaan. Ya. Cuti persekolahan. Ya, betul. Berkaitan dengan kita bagi peringatan kepada masyarakat berkaitan kesedaran, kepentingan kesedaran keselamatan dan juga keselamatan di air. Ya. Okey, untuk Jabatan Bomba dia ambil proaktif untuk mengadakan kempen sebagai salah satu kaedah untuk kita sampaikan maklumat kepada masyarakat. Dan pada masa ini peluang diberikan oleh pihak Pendasar Pagi Malaysia, kita akan cuba sampaikan mesej kepada masyarakat. Okey, jadi itu dia tujuannya sebenarnya kan. Ya. Secara umumnya begitu, tetapi pastinya ada objektif dan juga matlamat yang lebih khusus boleh kita kongsikan dengan langsungnya kempen tersebut tuan. Okey, kita fokus pada 3. Okay, pertama berkenaan dengan keselamatan kebakaran di rumah. Ya. Kedua berkenaan dengan kempen keselamatan di air atau kita lebih tepatnya kelemasan. Ketiga, kita juga buat kempen berkenaan dengan jalan raya. Okey, untuk keselamatan kebakaran di rumah, kita kena kami fokus kepada berkenaan dengan apa yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan semasa untuk meninggalkan rumah. Okay, berkenaan dengan perkakasan elektrik. Okay, pastikan sebelum meninggalkan rumah, waktu pergi ke percutian dan sebagainya ataupun pergi tempat-tempat rekreasi, make sure rumah dengan selamat. Elektrik mesti soket elektrik mesti ditanggalkan. Dan kedua berkenaan dengan keselamatan di air. Waktu pergi buat rekreasi bersama keluarga, pastikan ibu bapa alert. Jangan terlalu suka tengok paper atau main handphone. Waktu biarkan anak-anak tanpa pemantauan. Yang ketiga berkenaan dengan jalan raya, kita buat promotion berkenaan dengan contoh pelancaran raya dan sebagainya. Kita pastikan galakkan untuk setiap kereta ada satu alat padam api. Okey, baik. Jadi itu dia galakkan. Maknanya ada 3 lokasi penting ni kan? Di rumah, di air dan juga jalan raya. Okey, 3 tempat penting ini yang perlu diambil tahu, terutama bagi sebuah keluarga ni kan, yang ada anak-anak kecil lah khususnya. Dan itu pada pandangan kita. Maknanya bagi kumpulan sasaran yang telah diletakkan sebenarnya siapa? Okey, kita fokus kepada semua lapisan masyarakat. Okey, bermula daripada kanak-kanak sampailah kepada orang dewasa dan juga orang tua. Okey, untuk peringkat kanak-kanak kita ada program Kelab 3K. Okey, untuk yang peringkat sekolah rendah kita ada Bomba Junior. Untuk peringkat sekolah kita ada Kadet Bomba. Dan untuk peringkat dewasa dan juga orang tua kita ada Bomba Community. Hani pernah dengar dengan Bomba Community? Jarang-jarang dengar tentang Bomba Community tu. Ya, Bomba Community adalah salah satu kita punya ejen untuk kita latih dan untuk menyebarluaskan maklumat kepada masyarakat. Dia membantu Bomba. Dari segi sudut kempen keselamatan kebakaran, kita bagi latihan dan disampaikan kepada masyarakat. Dan juga kita pastikan dia mendapat ilmu berkenaan dengan asas kebombaan dan juga kelemasan untuk disebarluaskan bukan kepada keluarga saja, tapi kepada masyarakat setempat. Okey, jadi itu dia. Jadi kita perlu beri tumpuan sebab nanti tuan akan kongsikan kita apa antara tip keselamatan yang perlu diambil penting. Tapi sementara itu alalang tadi saya menyebut tentang apa yang berlaku semalam tu. Yang mana telah diletakkan bendera merah bahawasanya tidak sesuai dan tidak boleh sangat berbahaya untuk aktiviti riad dan juga berenang. Tapi masih lagi ada yang membuat aktiviti seperti biasa. Kerana pada pandangan mata kasar, kita ni tengok airnya tenang, tak ada isu dan tak ada masalah. Tapi apa
sebenarnya bila ada bendera merah tu diletakkan? Okey, apabila ada bendera bermakna dilarang sama sekali untuk berenang. Ya. Kita ada banyak bendera. Kadang-kadang kita letak bendera merah, bendera kuning atau bendera hijau. Okey. Bendera merah memang dilarang 100% untuk berenang. Tengok keadaan air ataupun sungai ataupun laut tu keadaan tenang di atas, tapi di bawah ada arus yang kuat. Bendera kuning itu adalah amaran. Supaya tidak mendekati. Bendera hijau boleh dibenarkan untuk buat apa-apa aktiviti. Bila zona merah, kalau ada lagi yang orang masyarakat orang awam yang berenang, itu akan merisikokan. Jika saya pesan kepada masyarakat, jika ada bendera merah, jangan sekali-kali kita kasih TV, jangan sekali-kali menghampiri kawasan tersebut. Memang sangat bahaya. Nampak tenang tapi di bawahnya memang arus dia sangat deras. Ya, merah kuning pun ada. Ya. Itu dia. Jadi anda kena tengok ini tanda-tanda di semua apa sebenarnya yang perlu anda lakukan. Ya, tapi lebih kita kena peka lah sebenarnya. Keadaan laut yang tenang, jangan disangka tidak ada ributnya dekat bawah tu, sebab yang pakar saja yang tahu apa sebenarnya yang berlaku di dasar laut. Okey, kita teruskan juga dengan tip ataupun nasihat tuan kepada orang ramai yang akan meninggalkan rumah, terutamanya dalam musim cuti persekolahan ni. Okey, biasa kita dengar bila tip untuk meninggalkan rumah mesti kunci rumah dengan mangga dan sebagainya. Ya. Pastikan rumah dalam keadaan selamat. Itu biasa kita dengar. Maklum pada jiran, maklum pada PDRM dan sebagainya. Tapi untuk konteks keselamatan kebakaran, sebelum meninggalkan rumah, pastikan setiap soket-soket itu dimatikan dan juga ditanggalkan. Okey, tak boleh biar. Jangan biar macam tu. Kadang-kadang kita tutup di bawah tapi tak ditanggalkan soket. Dan juga yang paling penting berkenaan dengan dari segi di dapur. Okey, biasa si rumah ni biasalah. Orang rumah ni kalau tinggalkan, dia tutup dia punya regulator waf tu untuk dia punya tong gas. Tetapi dia tak tanggalkan dia punya api dia punya tong gas tu. Okey. Dia tutup tapi tak ditanggalkan. Tapi tak tanggalkan. Kalau saya nasihatkan, tanggalkan. Dan pastikan juga dari segi pendawaian elektrik di rumah lah. Yang tu paling penting sekarang ni. Kebanyakan rumah kita dah berusia kadang-kadang dalam lebih 10 tahun. Lebih 15 tahun. Tapi pendawaian tu tak pernah kita pantau. Tak pernah kita buat dia punya pemantauan dan juga buat penambaikan dari segi pendawaian. Pendawaian itulah kebanyakan kebakaran di rumah banyak melibatkan dari segi pendawaian elektrik. Okey, baik. Itu antara perkara yang perlu dan masa sama juga bagi tahu jiran lah. Bagi tahu jiran yang anda tak ada dekat rumah. Kalau apa-apa tengok yang aneh-aneh pelik-pelik tu, tolong maklumkan terus. Boleh bentar bomba pun tak ada masalah. Tak ada masalah Boleh bentar bomba. Jadi apa antara tip tambahan lain yang boleh kita kongsikan juga? Okey, kalau ikut dari segi dia punya keadaan di rumah selamat, apabila kita nak keluar daripada rumah bersama keluarga, pastikan kesihatan kita keadaan sihat. Okey. Jika keadaan baik, kita nak bawa kereta. Pergi rekreasi, contoh kita nak pergi tempat-tempat yang 2-3 hari jauh perjalanan. Kalau kita dalam keadaan sihat, kita keadaan baik, insya-Allah perjalanan kita akan selamat. Dan dari segi dia punya keadaan di rumah, pastikan juga berkenaan dengan ada bahan-bahan yang mudah terbakar, kita asingkan, jauhkan. Semoga kalau contoh berlaku kilat, keadaan cuaca tak menentu, mungkin akan berlakunya kebakaran. So pastikan dalam rumah yang melibatkan banyak benda-benda bahan yang mudah terbakar, kita boleh jauhkan dari segi dalam rumah kita sebagai keadaan selamat. Okey, baik. Dan kalau kita tengok alat-alat yang ada dekat studio pada waktu ini, boleh kita kongsikan juga tuan. Apa ini antara keperluan penting untuk ada di rumah ataupun di dalam kereta anda. Boleh tuan kita kongsikan apa yang ada? Okey, sekarang ni dah untuk makluman semualah juga ni dengan pendengar. Di rumah kita galakkan dan dalam peraturan kita wajibkan dalam kita peraturan mengatakan bahawa satu rumah mesti ada satu alat padam api. Okey, untuk di dalam kereta kita galakkan satu kereta ada satu alat padam api. Dan di atas ni nampak ada smoke detector. Di rumah pun memang kita galakkan untuk masyarakat untuk pasang satu alat dia punya smoke detector. Sebenarnya ni mudah, hanya pakai bateri. Letak saja tempat yang paling sesuai adalah di kurungan tangga ataupun di kawasan-kawasan yang sempit untuk bagi kita punya alam kepada kita jika berlakunya apa-apa kebakaran. Biasa kebakaran ni dia akan bermula dengan asap terlebih dahulu. Dia akan bunyi alam dan yang ini boleh menyelamatkan
kita dan keluarga kita. Okey, kena letak di kedudukan yang betul lah. Ya, Jangan betul. ada letak betul-betul kat dapur. Kat Sebab dapur dekat hari-hari sangat. berasap. Ya, betul. Nanti kan tak habis, nanti setiap kali masak bunyi. Setiap kali masak bunyi asap ni kan. Jadi letak kalau macam mungkin yang tinggal di Pangsapuri kondominium, mungkin ada tempat kawasan yang macam sedikit sempit Di ruang tamu tu, ke kawasan ruangan tangga. Okey, boleh diletakkan di situ. Okey. Baik, dan dalam masa yang sama juga bukan saja dalam kenderaan yang anda kena pastikan jangan mengantuk. Tapi sebenarnya kat dapur pun kena pastikan jangan mengantuk boleh masak. Ya, betul. Ini boleh kita buat peringatan juga tuan berkaitan dengan perkara ini. Okey, untuk si rumah lah. Kita sebenarnya dalam Bombo kita ada satu program dinamakan Program Suri. Okey, Program Suri ni setiap kempen keselamatan kebakaran kita akan ajar si rumah bagaimana jika berlakunya kebakaran kecil di dapur. Okey, dan kita maklumkan juga bahawa si rumah bila nak masak mesti ada keadaan sihat. Okey, dan sihat dan jugalah janganlah dalam keadaan kita mamai mengantuk, boleh melekakan dan juga jangan terlalu leka dengan bermain handphone. Kadang-kadang duk tengok TikTok, duk tengok Facebook, tiba-tiba di dapur tu berlaku benda-benda yang tidak diingini. That's why si rumah make sure ilmu untuk padam kebakaran kecil di rumah perlu ada. Dan ini pun kena belajar macam mana nak padam kebakaran jika berlaku kepada di dapur. Program Suri itu kita akan ajar. Itulah dia, sebab kita risau macam dah ada dah. Saya dah ada tuan kat rumah ni kan. Tapi saya nak guna kan tak tahu. Betul. Ada. Jadi ini adalah pendedahan yang cuba diberikan sebenarnya. Dan dalam masa yang sama, kita nak kongsi juga tuan berkaitan dengan disebut sebagai badan air. Apa sebenarnya tu badan air tu? Jenis-jenis badan air. Badan air ni dia kira setengah orang kata ingatkan badan tu satu pasukan. Ya. Bukan. Badan air adalah melibatkan kita punya sungai. Itu adalah badan air. Tali air. Kita juga ada lombong. Ada taman tema. Seperti di layar, kita tengok ada beberapa perkara yang kita namakan badan air. Kebanyakan kes kelemasan berlaku di badan air. Dan kes yang paling tinggi adalah di kawasan badan air dinamakan sungai ataupun tali air. Sebanyak 165 kes yang melibatkan kelemasan pada tahun 2003 berlakunya ada di kelemasan di sungai atau tali air. Untuk tahun 2003 ada sebanyak 285 kes yang kelemasan sepanjang tahun 2023. Tapi yang untuk kelemasan yang paling tinggi adalah di sungai dan tali air. Okey, baik. Jadi kena cakna juga tentang perkara ini dan masa yang sama juga kita pasti ramai yang nak tahu macam nak dapatkan informasi, dapatkan pendedahan sebagainya, macam contohnya program Suri tadi itu kan. Di mana difahamkan GBPM mempunyai pasukan kebombaan di kawasan kediaman dan juga kejiranan yang boleh membantu komuniti setempat semasa kecemasan seperti kebakaran dan juga kelemasan di air. Jadi boleh kita jelaskan juga berkaitan dengan keterlibatan pasukan-pasukan ini tuan. Okey, pasukan tu kita namakan sebagai Bombo Community. Okey, Bombo Community adalah satu pasukan yang kita latih oleh Jabatan Bombo. Okey, yang terlatih ahli dia adalah melibatkan dalam 10 orang ahli. Sekurang-kurangnya. Okey, bila kita latih dia berdaftar dengan Jabatan Bombo dan kita namakan sebagai program komuniti. Bombo Community ini akan membantu Jabatan Bombo dalam menyampaikan ataupun menyebarluaskan maklumat berkenaan dengan keselamatan kebakaran dan juga kelemasan. Kita latih dalam masa 8 jam. Dia punya boleh dilatih di tempat Bombo Community sendiri ataupun di balai Bombo. Bombo Community sebenarnya adalah daripada yang sedia ada. Contoh JKKK ataupun ruku tetangga yang telah ada di kawasan komuniti boleh memohon ke Jabatan Bombo untuk menjadi Bombo Community. Baik. Dia punya memang kita bagi asas kebombaan, ilmu yang asas untuk menyelamatkan diri dan juga boleh menyampaikan kepada masyarakat. Okey, betul-betul pentingnya sebenarnya Bombo Community ini. Baik, di penghujung ini tuan, pesanan serangan kepada semua dan terutama sekali bagi impak yang tuan harapkan daripada kempen yang dijalankan ini. Okey, untuk program keselamatan kesedaran awam dan juga program kelemasan atau kita panggil MKAA. Program ini kita harapkan semua yang kita sampaikan dapat mesej dan juga menyedarkan orang awam dan juga masyarakat, terutamanya untuk kanak-kanak yang sentiasa dalam berisiko dalam bila berkreasi di tempat-tempat yang ada risiko. Dan saya harapkan kami sebar luaskan berkenaan dengan program ini sampai, dan kalau boleh juga sentiasalah bersama pihak Bombo untuk kita pastikan masyarakat tak ada bila berkreasi dalam keadaan selamat dan jangan terlalu leka dengan
risiko-risiko yang ada di tempat tersebut. Okey, baik. Jadi itu dia diharapkan dengan perkongsian dan juga nasihat dan juga saranan daripada tuan tadi dapat menjadikan kita lebih selepas ini timbulnya kesedaran dan datang yang hadir untuk dapatkan lebih banyak pengetahuan tentang aspek-aspek keselamatan ini, kerana pengabaian kita dalam aspek keselamatan akan pasti membahayakan bukan sahaja diri kita tetapi mereka yang berada di sekeliling kita. Jadi kita harapkan anda kenali risiko dan elak tragedi daripada berlaku. Terima kasih kita ucapkan kepada penolong Pesuruhjaya Bomba Muhammad Ihsan Muazzin, Ketua Cawangan Program Kesedaran Keselamatan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat bersama kita pada waktu ini. Sama-sama untuk berkongsi informasi yang sangat penting khusus bagi kita dalam menjalani cuti persekolahan sekarang ini. Baik, untuk waktu ini kita nak bawakan pula cerita pagi dari Perak bersama-sama rakan pelapor Fairuz Rizwan untuk berkongsi tentang skuad Perkesi Prihatin Perak. Jadi sama-sama kita saksikan. Baik, terima kasih. Keprihatinan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso banyak membantu meringankan beban keluarga pencarum yang terbabit dengan kemalangan ataupun kematian. Ini melalui skuad Perkeso Prihatin, di mana skuad Prihatin ini mencari mangsa dan waris kemalangan sama ada yang tercedera ataupun meninggal dunia untuk dibantu. Strategi ini telah mengubah pendekatan konvensional Perkeso yang dahulunya menggunakan pendekatan perkhidmatan tuntutan di kuanter dan kini meneroka pendekatan turun ke lapangan bagi menyampaikan bantuan secara langsung kepada pencarum. Baik, bagi menceritakan ataupun memperincikan dengan lebih lanjut mengenai skuad Perkeso Prihatin Perak bersama dengan saya, pengarah Perkeso Perak V Mohandes. Baik tuan, apa peranan skuad Perkeso Prihatin kepada golongan pencarum ini? Skuad Perkeso Prihatin ditubuhkan pada tahun 2015 yang berperanan sebagai mekanisme prihatin bagi mengesan, menjejak dan melaksanakan pemprosesan faedah melalui pelbagai saluran seperti media cetak, elektronik dan sosial. Seiring dengan slogan Prihatin melangkaui ekspektasi, skuad Perkeso Prihatin menerapkan kaedah search and serve, mencari dan memberi bakti bagi memastikan tindakan proaktif dan segera dapat dilakukan selaras objektif penubuhan skuad Perkeso Prihatin. Yang ini adalah memupuk sense of urgency dalam membantu mereka yang memerlukan dan menyemai budaya masyarakat yang prihatin, membentuk jaringan networking bersama agensi kerajaan, pemimpin masyarakat setempat dan pemimpin persatuan-persatuan, dan juga menjadikan Perkeso dekat di hati rakyat dalam memberi perlindungan sosial kepada orang berinsurans. Okey tuan, apa pencapaian terkini skuad Perkeso Prihatin di negeri Perak ini? Bagi keseluruhan tahun 2023, skuad Perkeso Prihatin telah berjaya menguruskan sebanyak 5,146 kes di seluruh negara. Untuk Januari 2024, sebanyak 649 kes telah berjaya diselesaikan melalui skuad Perkeso Prihatin dengan 46 kes adalah di Perkeso Negeri Perak. Perkeso akan terus bergerak ke hadapan dalam membantu lebih banyak orang berinsurans serta orang tanggungannya. Okey tuan, soalan terakhir saya, apa perancangan skuad Perkeso Prihatin di negeri Perak ini pada masa depan? Skuad Perkeso Prihatin berhasrat memperbanyakkan program libat urus bersama pemimpin masyarakat dan NGO bagi mempromosi feature sahabat Perkeso Prihatin melalui aplikasi Prihatin milik Perkeso. Perkeso juga menyeru barisan ahli Dewan Undangan Negeri serta ahli Parlimen Negeri Perak untuk mendaftar sebagai sahabat Perkeso Prihatin. Langkah ini diyakini dapat memberi laluan kepada pemimpin masyarakat untuk menyalur maklumat penduduk terkesan. Seterusnya memudahkan lagi penyaluran kes kepada skuad Perkeso Prihatin melalui penggunaan aplikasi Prihatin Perkeso. Baik, terima kasih atas perincian tersebut. Baik, saya kira setakat itu perkongsian yang dapat saya bawakan untuk segmen Cerita Pagi Perak. Untuk perkembangan selanjutnya kita kembali ke Angkasa Puri. Okey, terima kasih Cerita Pagi Perak, skuad Perkeso Prihatin Perak. Terima kasih untuk perkongsian yang dibawakan. Seterusnya kita nak bercakap berkenaan tentang khidmat pendamping guaman. Apakah yang dimaksudkan dengan pendamping guaman ini? Ayo sama-sama kita saksikan sedikit perkongsian ini sebelum kita bersama dengan tetamu kita seketika nanti.
khidmat pendamping guaman yang ditawarkan di Jabatan Bantuan Guaman adalah suatu khidmat yang diberikan kepada seorang kanak-kanak yang menjadi mangsa mana-mana kesalahan jenayah seksual. Kanak-kanak warga negara Malaysia yang menjadi mangsa kesalahan jenayah seksual dan berumur di bawah 18 tahun boleh dibawa hadir bersama-sama dengan ibu bapa atau penjaganya atau pelindung kepada kanak-kanak sebagaimana yang diperuntukkan dalam Akta Kanak-kanak 2001 ke Jabatan Bantuan Guaman berdekatan bagi mendapatkan khidmat pendamping guaman ini. Pegawai yang dilantik untuk menjadi pendamping guaman di JBG akan mengambil butiran berkaitan dan memberikan nasihat sewajarnya kepada ibu bapa, penjaga atau pelindung kanak-kanak tersebut berkenaan undang-undang yang berkaitan serta tindakan sivil yang boleh diambil. Pendamping guaman juga akan mendampingi dan dengan kebenaran mahkamah bercakap bagi pihak kanak-kanak tersebut dalam prosiding mahkamah. Okey, itu dia perkongsian ringkas yang diceritakan berkenaan tentang khidmat pendamping guaman, iaitu perkhidmatan bantuan guaman yang disediakan oleh Jabatan Bantuan Guaman selaras dengan pindaan kepada Akta Bantuan Guaman Pindaan 2017 yang mula berkuat kuasa pada 1 Disember 2017. Untuk bercakap lebih lanjut, saya bersama dengan Puan Zul Fazliah binti Mahmud yang juga merupakan pengarah negeri Jabatan Bantuan Guaman Terengganu. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Apa khabar? Terima kasih bersama kami. Tadi kita sudah saksikan perkongsian video khususnya kepada kisah berkenaan tentang jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Jadi dalam konteks ini, apakah yang dimaksudkan dengan khidmat pendamping guaman dan siapakah yang dikatakan sebagai pendamping guaman itu, Puan? Okey, baik. Khidmat pendamping guaman ini adalah salah satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh Jabatan Bantuan Guaman selaras dengan pindaan Akta Bantuan Guaman pada tahun 2017 yang memperkenalkan khidmat pendamping guaman. Dan antara dalam perkhidmatan ini dia adalah sebenarnya ada atas inisiatif yang berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said masa ketika tahun 2017 ketika itu dia merupakan Menteri Undang-Undang lah. Jadi dan perkhidmatan ini diperkenalkan untuk memberi bantuan kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa kepada jenayah seksual untuk bantu mereka lah bagi memahami hak-hak mereka, apa yang perlu mereka buat dan kita akan bantu mereka untuk memberi mereka pengetahuan tentang prosedur perjalanan kes di mahkamah untuk kanak-kanak ni. Dan pendamping guaman ni pula merupakan pegawai daripada perkhidmatan dan kehakiman dan perundangan di Jabatan Bantuan Guaman dan juga peguam panel yang dilantik oleh ketua kita punya ketua pengarah untuk bertindak sebagai pendamping guaman. Dan mereka ni semua berpengetahuan luas lah dalam bidang kepakaran lah dalam bidang kesalahan seksual dan juga dengan prosedur di mahkamah. Okey. Kita sudah menyaksikan dan inisiatif dilakukan oleh pihak kerajaan pewujudan kepada mahkamah kanak-kanak, akta jenayah seksual kanak-kanak dan sebagainya. Tetapi apakah antara contoh-contoh kesalahan jenayah seksual yang dimaksudkan dalam konteks jenayah seksual terhadap kanak-kanak ini, Puan? Okey. Di Malaysia, undang-undang yang termaktub untuk bagi kesalahan-kesalahan perbuatan seksual inilah jenayah yang kita katakan jenayah seksual ni ada di bawah Kanun Keseksaan dan juga di bawah Akta Kesalahan-kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017. Ya, di bawah Kanun Keseksaan ni antara kesalahan yang memang semua sedia maklumlah seperti kesalahan merogol, kesalahan melakukan sumbang mahram, perbuatan seks luar tabii ataupun juga perbuatan-perbuatan lain seperti kelucahan melampau. Manakala di bawah Akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tahun 2017, dia memperuntukkan kesalahan-kesalahan khaslah untuk yang fokus kepada perbuatan jenayah seksual kepada kanak-kanak. Sepertinya amang seksual fizikal, iaitu perbuatan melakukan yang melakukan sentuhan seksual kepada kanak-kanak ni. Dan keduanya kesalahan yang amang seksual bukan fizikal. Yang ni yang tidak melibatkan sentuhan tetapi melibatkan seperti membuatkan kanak-kanak ni melihat sesuatu perkara seksual dan kesalahan-kesalahan berbentuk bahan-bahan penganiayaan seksual seperti pornografi ataupun menghasilkan dan membuatkan kanak-kanak ni melakukan perbuatan-perbuatan yang kita untuk disiarkan sebagai pornografi lah. Dan juga kesalahan-kesalahan lainlah yang termaktub dalam undang-undang semasa
yang ada di Malaysia ni lah. Ini termasuk sexual grooming? Ya, sexual grooming pun samalah, pengantunan seksual, iaitu dia santun budak tu untuk bawa ke arah satu perbuatan seksual lah. Okey. Tidak kira sama ada hubungan persaudaraan atau tidak ada hubungan? Tidak ada, sama. Kanak-kanak itu masih lagi terkategori di bawah individu yang berusia 18 tahun? Ya, 18 tahun. Okey. Puan, dalam kita menelusuri peranan pendamping guaman ini, bagaimana ia ataupun individu yang disebutkan sebagai pendamping guaman itu membantu kanak-kanak yang menjadi mangsa jenayah seksual ini? Okey. Kita sebagai pendamping guaman di Jabatan Bantuan Guaman, kita mempunyai 4 fungsi, 4 peranan lah. Peranan pertama, kita sebagai penasihat kepada kanak-kanak ataupun ibu bapa atau penjaga kepada kanak-kanak ini untuk menasihati mereka untuk tindakan-tindakan awal yang perlu diambil lah sekiranya berlaku kanak-kanak menjadi mangsa atau kesalahan seksual, apa yang perlu mereka buat, tindakan awal, prosedur laporan polis, macam mana nak buat jika laporan belum dibuat, dan juga menerangkan hak-hak yang boleh mereka buatlah. Dan yang keduanya, pendamping guaman juga berperanan sebagai kita panggil sebagai pemudah cara. Jadi untuk satu-satu kes bila berlaku dah laporan polis telah dibuat, jadi kemungkinan menjadi tanya kepada keluarga ataupun kanak-kanak sendiri apa yang berlaku seterusnya selepas laporan polis dibuat. Jadi pendamping guaman kita akan dipemudah cara untuk jadi orang tengah lah untuk berhubung dengan pihak polis untuk mengetahui prosedur siasatan polis macam mana, perkembangan kes di mahkamah sekiranya kes itu telah dituduh di mahkamah, dan seterusnya kita akan terangkan kepada kanak-kanak ni prosedur-prosedur yang perlu hadir masa mahkamah nantilah. Dan yang ketiganya, kita berperanan sebagai peguam juga. Peguam yang mendampingi kanak-kanak, itulah disebut panggil pendamping guaman. Peguam yang mendampingi kanak-kanak hadir bersama dengan kanak-kanak ni ketika kanak-kanak ini perlu hadir ke mahkamah memberi keterangan bagi sebagai saksi lah, sebab dia merupakan mangsa dan dia perlu hadir ke mahkamah sebagai saksi. Jadi kanak-kanak ini kadang-kadang mereka tak tahu apa yang perlu dibuat, apa yang tindakan nak dibuat. Jadi sebagai pendamping guaman ni kita bersama-sama untuk assist kanak-kanak ni supaya memudahkan dia, beri keselesaan pada dia lah untuk beri keterangan di mahkamah. Dan yang keempatnya, kanak-kanak kita juga beri nasihat juga kepada keluarga dia untuk tindakan-tindakan susulan yang boleh diambil selepasnya kes berlaku untuk tuntutan-tuntutan sivil yang boleh dibuatlah. Cuma ialah kebiasaannya dalam konteks keterangan ataupun mengambil keterangan daripada mangsa ataupun saksi yang disebutkan kanak-kanak ini, apakah kehadiran pendamping guaman ini juga akan turut berada pada waktu sesi mengambil keterangan itu? Ya, kita akan bersama-sama dengan kanak-kanak dan kita di mahkamah kita akan bersama-sama duduk bersebelah dengan timbalan pendakwa raya ataupun pendakwa yang mengendalikan kes ini, dan kita bila kanak-kanak dipanggil untuk beri keterangan, kita akan membantulah sekiranya dalam keadaan emosi dia tak stabil ataupun dia dalam keadaan bila dia menjawab soalan tu dia dah ada rasa tak selesa ke apa, kita akan bantu maklum pada pihak pendakwa raya ataupun jika dibenarkan oleh mahkamah bercakap pergi pihak mahkamah untuk maklumkan situasi kanak-kanak ni tidak selesa macam ni, ataupun bila disoal balas oleh peguam bela, mungkin kanak-kanak ni dia rasa dia tak boleh cakap, dia jadi pendiam macam mana, kita akan bantu bagi tahulah supaya mahkamah boleh tengok mungkin boleh proceeding tu boleh diberhentikan sekejap sementara untuk emosi kanak-kanak supaya stabil dulu. Proses itulah kita membantu dia lah daripada kanak-kanak tu duduk seorang hadir berbicara kan dia tak tahu nak cakap macam mana. Jadi kita akan merhatikan emosi dia lah. Ya, untuk menemani kanak-kanak sepanjang prosedur dia. Ya, betul. Dalam konteks rasional perkhidmatan ini, apakah mungkin penyebab ataupun justifikasi kepada perkhidmatan ini dikhususkan kepada kanak-kanak dan bukan kepada mangsa jenayah seksual bagi kategori mereka yang telah dewasa? Okey. Rasionalnya kanak-kanak ni merupakan kita kata golongan yang rentan ataupun vulnerable lah. Jadi bila mereka ni terutamanya jika pelakon-pelakon kesalahan seksual ni berlaku kepada diri mereka, kanak-kanak ni bila mereka belum matang. Jadi mereka tak tahu apa nak dibuat selepas tu. Apa yang perlu dibuat. Bila dah berlaku satu perkara, mereka lebih mendiamkan diri, mungkin sebab takut, terutamanya kalau jika pelakuan seksual itu dilakukan oleh
kaum keluarga mereka sendiri, di kalangan ahli keluarga sendiri. Jadi kanak-kanak ni perlu kepada rasional dia untuk kita damping dia untuk bagi tahu apa yang perlu dia buatlah dengan keadaan emosi dia. Selain itu, mangsa jenayah seksual kanak-kanak ni seperti yang saya maklumkan tadi, dia perlu hadir ke mahkamah juga jika sekiranya kes tu dituduh di mahkamah, dan kanak-kanak ni perlu jadi saksi. Jadi bila dia nak datang mahkamah ni, dia tak tahu nak buat apa, dia nak cakap macam mana. Jadi kita pendamping ni akan bersama-sama daripada awal. Sebelum prosiding kita akan perkenalkan dia lah dengan kawasan mahkamah supaya dia selesa. Dalam masa yang sama kita membantu pihak pendakwaan untuk memudah carakan prosedur mahkamah supaya kanak-kanak ni dia lebih tenang, dia lebih selesa. Bila dia beri keterangan tu dia tak rasa gentar atau takut lah. Jadi kita bersama-sama dengan kanak-kanak ni. Dan pendamping guaman ni yang mendampingi kanak-kanak ni memang kita dah berpengetahuan luas dan mempunyai kepakaran lah dari segi pengendalian kes prosiding kes mahkamah dan juga untuk pengetahuan dalam juga prosedur berkenaan undang-undang kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak ni. Puan, bagaimana orang awam boleh mendapatkan khidmat pendamping guaman ini dan mungkin keperluan ataupun syarat-syaratnya, Puan? Okey. Untuk dapatkan khidmat pendamping guaman, ibu bapa atau kanak-kanak sendiri atau penjaga boleh hadir sendiri ke pejabat bantuan guaman di mana-mana cawangan kami yang ada di seluruh Malaysia dan hadir ke pejabat untuk mengisi borang untuk dapatkan khidmat dululah. Dia perlu isi borang dulu untuk dapatkan perkhidmatan ni, ataupun ada pihak lain lagi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri sebagai pegawai JKM sendiri boleh hadir juga, boleh bawa daftar juga kes ni, dan juga untuk pelindung kanak-kanak yang dibawa pelindung kanak-kanak yang pegawai JKM lah yang dibawa akta kanak-kanak ni juga boleh juga dapatkan perkhidmatan bantuan pendamping guaman ni lah. Okey. Dokumen-dokumen yang diperlukan antaranya? Okey. Dokumen kita akan yang hadir itu penjaga atau keluarga untuk kanak-kanak ni perlulah hadir bersama dengan kad pengenalan mereka sendirilah sebab kita beri bantuan kepada warga negara Malaysia. Jadi kan sijil kelahiran kanak-kanak itu sendiri perlu dibawa dan juga dokumen-dokumen berkaitan dengan pendapatan, perakuan pendapatan keluarga mereka yang pemohon itu sendiri seperti penyerta gaji ataupun sekiranya tidak mempunyai pendapatan seperti kalau tak bekerja boleh dapatkan pengesahan perakuan pendapatan lah dengan jawatan kuasa kampung yang terdekat lah. Okey. Difahamkan boleh mendapatkan khidmatnya itu di 22 cawangan di seluruh Malaysia dan mendapat khidmat nasihat perundangan selanjutnya. Ibu pejabat Jabatan Bantuan Guaman boleh dihubungi seperti di Jabatan Bantuan Guaman, Jabatan Perdana Menteri Arah 1 Bangunan Haliwal Undang-Undang Presin 3 di Putrajaya ataupun telefon 038885 1827 untuk sivil dan 038885 1826 untuk syariah dan juga nombor hotline 038885 1827 1826. Terima kasih Puan kerana bersama dengan kami. Khidmat pendamping guaman bagi mereka yang layak dan bagi mereka yang sedang melalui proses ketika ini dalam konteks jenayah seksual terhadap kanak-kanak, ini ruang yang terbaik untuk mendapatkan bantuan yang sepatutnya. Terima kasih Puan Zul Fazliyah Mahmud, Pengarah Negeri Jabatan Bantuan Guaman Terengganu kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk bercakap berkenaan Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 yang akan berlangsung pada penghujung Februari ini. Berbeza kita tidak memisahkan. Hulur tanganmu, satukanlah hati. Sandarkan teman, bahumu bahuku, jalinkan perpaduan. Usahaku sekan Malaysia nan satu. Kita merajukan jiwa kebaktian menuju cerah ke masa hadapan. Pimpinlah tanganku sayang. Kita sama bintang terkelip di malam hari. Kita surya mencerah ibu pertiwi. Di sayap impian menaik kesaksamaan. Sejahtera sentosa damai kita. Leburkan permusuhan, tanam sengketa. Menderu harmoni deru berhembus. Di jiwa penyayang payungan terbilang. Junjung kasih
kasih tuanku dirgahayu. Berbeda kita nananggul bagulai, serang ke jari arang besar mati. Sandar komitu se bau no bauku, jalinkan perpaduan. Adanglan musut sinano Malaysia, jadi segambai seganau berkaja. Mama dimputkan awahon dota dau dungon ton hadu waglah tege. Nam ya barang vanil minum nak citaram, nam ya barang muli taram surian。带上梦想的翅膀，我们并肩去翱翔，共创和平繁荣安乐的家。खत्म करो दुश्मनी मिटाओ विवाद, सद्भाव की हवा बह रही है। นายรักไทยความห่วงใยรวมใส่ความเข้านังขอพระองค์ทรงพระเจริญ Leburkan permusuhan padam sengketa, menderu harmoni deru berhembus di jiwa penyayang payungan terbilang, junjung kasih tuanku dirgahayu. Okey, baiklah, pada waktu ini kita nak berkongsi pula tentang sebuah program yang akan berlangsung pada hujung bulan ini, iaitu Kongres Ekonomi Bumiputra 2024. Jadi untuk berbicara tentang program ini, kita bersama-sama dengan Datuk Dr. Zunika Mohamad, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Ekonomi. Assalamualaikum. Datuk, selamat datang. Selamat pagi Malaysia. Okey, baik. Dan untuk kita teruskan perkongsian berkaitan dengan Kongres yang akan berlangsung nanti, kita bawakan terlebih dahulu apa sebenarnya matlamat juga objektif Kongres ini dilangsungkan. Silakan, Datuk. Terima kasih Hani, terima kasih kerana memberi peluang kepada Kementerian Ekonomi sekali lagi untuk kita kongsikan program kerajaan yang kita rasa akan menjadi satu program yang besar sebenarnya, satu lagi program besar oleh kerajaan. Kongres Ekonomi Bumiputra ini tujuannya adalah untuk kita menyediakan wacana, satu lagi gagasan yang akan kita bawa kepada rakyat Malaysia untuk memastikan bahawa kita mempunyai perancangan yang jitu untuk membangunkan masyarakat madani yang memberi fokus kepada masyarakat Bumiputra, bukan hanya kaum Melayu tetapi juga pelbagai kaum Bumiputra lain termasuk masyarakat orang asli, supaya kita bersedia untuk menghadapi kemungkinan dalam tahun-tahun yang kita menghadapi penuh cabaran ini. Kita perlukan satu gagasan yang betul-betul boleh memberi kesan dan impak yang sebenar kepada rakyat. Okey, jadi untuk membawa tujuan kongres itu, pastinya ada tema juga yang diangkat untuk kita ada hala tuju itu sendiri. Jadi apakah tema yang dibawa? Tema yang kita ada, yang telah pun kita umumkan sebenarnya telah pun dilancarkan secara pre-peluncuran oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pada 14 Februari yang lalu adalah positif, progresif dan inovatif. Apa yang
cuba disampaikan melalui tema ini ialah supaya kita menyediakan rakyat Malaysia, terutama kaum yang ada sama ada di Semenanjung Malaysia ataupun di Sabah dan Sarawak untuk bersikap positif, progresif dengan perancangan-perancangan yang kehadapan dan mempunyai daya cipta yang sangat tinggi supaya kita boleh maju ke hadapan untuk mencipta nilai dan kekayaan yang lebih tinggi lagi. Okey, baik. Dan masa yang sama juga Kongres Ekonomi Putra 2024 ataupun KEB 2024 singkatannya, siapa sebenarnya yang terlibat secara langsung dalam penganjurannya pada kali ini? Pada kali ini kita membuka peluang kepada seluruh rakyat Malaysia sebenarnya. Bukan hanya Bumi Putera tetapi juga bukan Bumi Putera untuk terlibat secara aktif dalam penganjuran kongres ini. Sebenarnya telah berlangsung 10 kumpulan yang kita katakan sebagai kumpulan yang mempunyai tajuk-tajuk khusus yang telah pun mengadakan libat urus di seluruh Malaysia, termasuk di Sabah dan juga di Sarawak, yang merangkumi pelbagai topik untuk membincangkan dan mendapatkan input-input daripada seluruh masyarakat sebenarnya, bukan hanya di peringkat kerajaan tetapi juga di peringkat akar umbi, di peringkat NGO dan juga civil society, supaya kita pastikan bahawa input yang kita dapat ini adalah menyeluruh untuk dibawa sebagai satu cadangan dasar nanti. Okey, baik. Dan ini bukanlah kali pertama. Untuk makluman, sebenarnya dah lama dilangsungkan KEB 2024 ini. Pada KEB itu sendiri telah pun berlangsung pada sejak tahun 1995 difahamkan. Betul. Dan apa sebenarnya yang berbeza dalam penganjuran KEB pada kali ini? Kita lihat sebagaimana Hani sebut tadi, kita telah pun ada sebenarnya kalau ingin dibilanglah, sebenarnya kita telah ada 7 KEB sebenarnya sampai ke tahun 2020. Dan pada tahun ini dengan adanya gagasan Kerajaan Perpaduan untuk membawa masyarakat medani sebagai satu luhur yang ingin diketengahkan untuk pembangunan masyarakat, pada kali ini kelainannya adalah kita akan melibatkan bukan hanya masyarakat Bumi Putera, tetapi juga masyarakat bukan Bumi Putera yang dilibatkan di dalam pelbagai lapisan aktiviti yang akan diadakan. Saya sebut pada hari ini bahawa di peringkat yang tertinggi, Majlis Ekonomi Bumi Putera sendiri, kita juga menjemput pemimpin-pemimpin yang bukan Bumi Putera untuk juga terlibat untuk memberikan pandangan dan input kepada majlis. Baik. Dan apa sebenarnya pendekatan dan juga konten yang hendak dibawa berkaitan dengan madani ini di dalam KEB? Kalau kita lihat semenjak Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan mengambil alih tampuk kepimpinan, sebenarnya isu utama yang ingin ditangani sebenarnya isu memperbetulkan struktur, memperbetulkan struktur ekonomi, memperbetulkan struktur di peringkat sektor dan juga memperbetulkan struktur isu-isu struktur di peringkat pembangunan masyarakat. Kita lihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan mengenai gagasan madani itu sendiri, dan selepas itu diikuti dengan pengumuman mengenai rangka pembangunan ekonomi madani. Dan seterusnya rancangan Malaysia ke-12 ada kajian separuh penggal yang telah pun diperkenalkan cadangan-cadangan untuk memperbaiki isu-isu struktur ini. Dan di peringkat sektor pula kita telah ada rancangan-rancangan sebagai contoh di peringkat pembangunan industri. Kita ada pelan induk yang baru dan kita juga ada perancangan untuk membangunkan industri beralih kepada tenaga yang baru, iaitu NETA yang kita katakan peralihan tenaga. Dan pada kali ini kita pergi kepada struktur di peringkat masyarakat pula, yang mana Bumi Putera sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting untuk kita bangunkan bersama-sama dalam perspektif menaikkan siling, menaikkan lantai yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan pada hari ini, Hani. Okey, baik. Dan apa mungkin jangkaan ataupun ekspektasi daripada pelaksanaan KEB 2024? Untuk KEB ni kita inginkan bahawa rakyat Malaysia datang bersama-sama dengan kerajaan membawa idea-idea yang baru untuk kita pastikan bahawa kita ingin sebenarnya memberi fokus kepada membuka peluang yang baru kepada golongan muda sebenarnya untuk mencipta nilai
memberikan peluang kepada mereka untuk mereka terlibat sendiri dalam merangka hala tuju untuk masa hadapan, menceburkan diri dalam bidang-bidang yang memberi nilai yang tinggi, terutamanya sektor-sektor baru seperti pendigitalan, tenaga, industri yang sebelum ini kita lihat sebagai masyarakat Bumiputera masih lagi ke belakang. Okey, jadi ini cuba dia adakan satu macam lonjakan kepada mereka ini supaya Bumiputera ini dapat melonjakkan diri untuk mempelopori dan juga dalam masa yang sama maju ke depan lagi dalam bidang ekonomi. Dalam masa yang sama juga kita boleh sebut tak juga Datuk antara nama-nama yang akan ada, sebab nama nanti akan berlangsung lebih kurang 3 hari akan berlangsung, siapa yang akan terlibat, mungkin figur-figur yang hebat dalam bidang ekonomi juga keusahawanan itu sendiri yang bersama-sama dalam kongres ini antaranya, Datuk. Untuk kongres ini kita ada 3 hari. Hari pertama akan dimulakan dengan penglibatan yang amat berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri yang akan memberi ucap tama dalam sesi yang pertama, dan seterusnya akan diikuti dengan pembentangan-pembentangan oleh ketua-ketua kluster ataupun ketua-ketua kumpulan. Kita ada 10 kumpulan yang telah pun mengadakan sesi libat urus. Kalau saya boleh sebut nama, antara mereka-mereka yang terlibat ialah Tan Sri Datuk Dr. Mazlan sendiri di dalam bidang teknologi, Tan Sri Wahid Omar dalam bidang penciptaan kekayaan, dan juga Tan Sri Profesor Noor Azlan sendiri dalam bidang pembangunan modal insan. Jadi nama-nama ini yang kita bawa ke tengah kerana mereka mempunyai pengalaman yang sangat luas di dalam bidang masing-masing untuk membantu kerajaan untuk menggarap dasar-dasar ataupun strategi yang lebih mantap. Okey, itu baru sebut sedikit Ada ramai lagi sebenarnya akan hadir untuk kongres ini, dan masa yang sama juga penglibatan masyarakat umum difahamkan ada juga pertandingan esei dan juga pandangan terbaik bagi KEB 2024. Untuk membuka peluang kepada seluruh masyarakat, kita juga telah pun membuka satu microsite yang telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri pada 14 Februari yang lalu, yang mana kita memberi peluang kepada seluruh rakyat Malaysia di mana saja mereka berada untuk menyertai pertandingan sebenarnya, pertandingan esei untuk memberi pandangan mereka, dan juga untuk pertandingan pandangan-pandangan yang bernaslah boleh kita kata, yang kita angkat sebagai cadangan yang boleh kita bawa ke tengah. Jadi inilah peluang kepada seluruh masyarakat untuk menyertai, memberi pandangan masing-masing, sama ada mereka boleh pergi kepada microsite kita ataupun sekiranya tidak mempunyai akses internet yang baik, mereka boleh sebenarnya post kepada kami juga, Ani. Dan ada alamat yang telah kita sediakan untuk mereka terlibat dalam gagasan ini. Okey, baik. Jadi untuk dapatkan informasi lanjut sebenarnya anda boleh dapatkan dengan segala informasi benar-benar semua di hujung jari. Bagi mereka yang tidak akses pada internet, boleh minta tolong pada mereka mana dapatkan alamat tu. Okey, dan cari saja Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 ataupun terus cari saja Kementerian Ekonomi. Di situ pastinya ada maklumat yang akan disebarkan kepada semua berkaitan bagaimana untuk anda turut serta secara langsung dan juga tidak langsung dalam Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 ini. Kita ucapkan terima kasih pada Datuk Dr. Zunika Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Ekonomi, bersama-sama kami untuk berkongsi tentang program ini, dan kita doakan agar semuanya berjalan lancar dan juga mencapai matlamatnya insya-Allah. Baik, untuk waktu ini kita nak bawakan laporan cuaca untuk tempoh 24 jam ini bersama dengan pegawai kita di Map Malaysia, dan kembali nanti kita akan bawakan pada anda tentang Jualan Agro dan Mega Madani 2024. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan baik untuk hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung pada pagi ini. Hujan renyai dilihat hanya berlaku di sekitar kawasan pesisir pantai negeri Terengganu yang dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Ribut petir juga dilihat turut berlaku, namun hanya berlaku di sekitar kawasan perairan negeri Perak ini yang dijangka tidak akan memasuki ke arah negeri berkenaan. Dan keadaan cuaca yang cerah dan baik untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung ini sebenarnya dijangka akan berterusan untuk sepanjang hari ini.
Untuk tinjauan cuaca di negeri Sabah dan Sarawak pula menunjukkan cuaca yang cerah dan baik juga di kebanyakan bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan. Hujan renyai kini hanya berlaku di sekitar bahagian Kudat di negeri Sabah yang dijangka akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Untuk negeri Sarawak, ribut petir pada pagi ini hanya berlaku di beberapa bahagian di sekitar pedalaman iaitu di sekitar bahagian Kapit dan juga di sekitar bahagian Kuching di selatan Sarawak ini yang dijangka akan beransur reda menjelang tengah hari nanti. Dan bagi tinjauan cuaca sebelah petang ini pula, seperti yang disebutkan tadi, kita menjangkakan cuaca yang kurang hujan pada hari ini untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung. Dengan ribut petir pada sebelah petang nanti hanya dijangka akan berlaku di beberapa kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak, Kelantan, Pahang dan juga Selangor. Keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan pedalaman negeri-negeri berkenaan dijangka akan beransur reda sepenuhnya menjelang awal malam. Dan untuk makluman semua, keadaan cuaca yang agak panas terik dan juga kering terutamanya pada waktu tengah hari dan juga awal petang bagi kawasan-kawasan di sekitar Semenanjung sebenarnya dijangka akan berterusan untuk kebanyakan hari bagi bulan Februari dan juga Mac ini. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya banyakkanlah meminum air dan mengurangkan aktiviti di luar rumah terutamanya pada waktu tengah hari dan juga awal petang. Untuk tinjauan cuaca sebelah petang ini bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, kita menjangkakan ribut petir akan berlaku untuk kebanyakan bahagian di sebelah timur dan juga pedalaman Sabah pada petang ini. Dan bagi negeri Sarawak, ribut petir dijangka akan berlaku di kebanyakan bahagian untuk negeri berkenaan. Cuaca ribut petir terutamanya untuk kawasan pedalaman kedua-dua negeri ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. program Madani Rakyat Zon Tengah pada 23 hingga 25 Februari 2024 bertempat di Kompleks Sukan Kuala Selangor, Selangor. Pelbagai perkhidmatan kerajaan dan program menarik seperti pameran kementerian dan agensi, Karnival Kejaya, jualan agro dan mega madani dan banyak lagi disediakan terus kepada rakyat. Jumpa anda di sana. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial dan laman Sesawang Malaysia Madani. Ya, bersempena dengan itu juga di Kuala Selangor 23 sehingga 25 Februari 2024. Seperkara lagi, ini juga sebenarnya dilaksanakan sepanjang tahun iaitu Jualan Agro dan Mega Madani 2024. Ya, untuk kita bercakap berkenaan tentang bagaimanakah Jualan Agro dan juga Mega Madani 2024 ini diterjemahkan. Untuk itu kita bersama dengan Tuan Muhammad Taqiyuddin Zakaria, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Apa khabar Tuan? Terima kasih kerana bersama dengan kami. Tadi kita sudah menyaksikan sedikit perkongsian berkenaan tentang Madani di Selangor yang akan berlangsung 20 pada hujung minggu nanti. Tetapi sebelum itu kita nak menyatakan tentang tercetusnya idea ataupun program Jualan Agro dan juga Mega Madani ini. Terima kasih Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih sebab dapat menjemput saya ke Angkasa Puri hari ini. Dan saya rasa amat bersyukurlah sebab saya dapat menjadi sebahagian daripada
penggerak dan juga untuk menghebahkan satu program yang saya rasa sangat bermanfaat untuk rakyat dan saya sangat bertuah lah dapat berkongsi inisiatif ini kepada semua. Untuk makluman semua, jualan agro mega madani ini kita akan laksanakan buat pertama kalinya secara mega di program Madani Rakyat pada 23 sampai 25 Februari. Bertempat di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Dan balik kepada soalan Ismail tadi, saya imbas kembali, kerajaan ni setiap hari sedaya upaya untuk kita menangani kos hari hidup, cabaran-cabaran yang berkaitan untuk kita berusaha sedaya mungkin lah. Dan target kita juga adalah untuk memastikan bahawa tahap keselamatan makanan kita berada di tahap yang terbaik. So bila kita cakap tentang tahap keselamatan makanan, kita akan bercakap tentang 4 perkara. Yang pertama is availability. Ada, barang ada. Kalau tak cukup, pengeluaran kita akan import yang mana tak cukup. So kita kena pastikan barang tu ada. Barang makan. Makanan ni hari-hari orang nak makan. Kedua, kita akan pastikan accessibility. So jualan agro madani ini dia adalah sebahagian daripada outreach program kita untuk memastikan accessibility itu berlaku. So accessibility ni apa dia? Rakyat dapat capai bekalan makanan tu. Kalau rakyat tak dapat capai pun, tahap keselamatan makanan, food security kita berada di tahap yang tidak baiklah. Yang ketiga adalah affordability. Rakyat dapat beli. Rakyat dapat beli. Dan yang keempat ialah food safety. Makanan itu selamat untuk dimakan. So dengan adanya 4 elemen ni, tahap keselamatan makanan kita berada di tahap yang terbaik. Dan setiap hari government, kerajaan berusaha sedaya mungkin melalui salah satu inisiatif kita melalui pasukan petugas khas reformasi agensi STAR yang initiate program ini sebagai salah satu program untuk kita intervensi kerajaan untuk kita mengkukuhkan lagi rantaian bekalan makanan negara. Dan program ini sebenarnya banyak program-program sebenarnya yang seumpamanya jualan agro madani for example yang kita dah adakan sejak daripada bulan 4 tahun lepas lagi. Bulan 4 tahun lepas sehinggalah sekarang berterusan. Hampir setahun. Hampir setahun. Dan ada juga inisiatif-inisiatif yang sama dimainkan oleh semua kementerian-kementerian yang lain. Jualan rahmah dan sebagainya. So jualan agro dan mega madani ini sebenarnya kita mengkonsolidasikan semua inisiatif ini di bawah satu payung, jualan agro dan mega madani untuk semua rakyat dapat semua program dapat disatukan di bawah payung di bawah program Madani Rakyat ni, dan semua rakyat akan dapat akses kepada semua tawaran-tawaran di bawah program ini. Merangkumi kepada beberapa aspek tadi, affordability, accessibility dan juga food security. Saya difahamkan ia juga satu penjanamaan semula kepada jualan terus dari ladang yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Maka ini agak menarik kerana kita menyaksikan kalau dijual terus kepada pengguna ataupun pembeli, pastinya harganya lebih kompetitif. Betul, Ismail. Sebelum ni pun kita ada program-program seumpama ini. Dan kerajaan sangat dinamik. Kita melihat kepada perubahan situasi semasa. Kita berdepan dengan geopolitik yang tidak menentu, global. Ketidaktentuan pasaran, ketidaktentuan harga input makanan. So kita kena jadi lebih dinamik untuk mensesuaikan semula program kita dalam keadaan ekonomi dan situasi semasa. Cuma objektif dia tetap kekal. Which is kita satu pengeluar ni kita dapat satu platform untuk pengeluar memasarkan terus kepada pengguna. Kesan limpahan dia tu adalah sebab kalau ikutkan daripada contoh program jualan agro madani, 80% adalah usahawan muda. Untuk kita attract usahawan-usahawan muda menjadi pengeluar dalam industri ini, saya ingat bukan senang inisiatif tu. So macam mana kalau dia akan dimotivate kalau dia tak dapat nak memasarkan pengeluaran masing-masing. So apa yang kita buat ni adalah satu platform untuk pengeluar memasarkan terus kepada pengguna, dan pada masa yang sama dia akan meningkatkan pendapatan dan akan kuranglah satu layer pemasaran tu melalui orang tengah. Kedua yang kita nampak adalah penawaran harga yang lebih kompetitif, yang lebih munasabah. Saya tidak kata murah, tapi lebih munasabah dan berpatutan. For sure dia akan lebih murah pada pasaran, tapi kita tak nak gunakan perkataan tu. Sebab berpatutan. Berpatutan. Penawaran harga yang kita bagi kepada pengunjung adalah 10 ke 30%.
Kan? Kalau untuk maklumat Ismail, tahun lepas sampai sekarang kita dah buat 6,346 kali jualan Agro Madani. Sepanjang 365 hari? Ya, sepanjang. Daripada bulan 4 sehingga ke bulan Februari. Dan 6,346 kali. Dan kita target kepada projek perumahan-perumahan rakyat yang berkepadatan tinggi. Golongan miskin bandar kepada pejabat-pejabat kerajaan. Jadi kita ada target kita sendiri. Dan hasil penjimatan, nilai penjimatan yang dapat kepada isi rumah, setiap isi rumah 10 ke 30%. Misalan kalau selalu kita beli RM300 atau RM100, kita dapat jimat RM30. Dengan adanya jualan-jualan yang sebegini. So RM30 kita bolehlah beli perkara-perkara yang lain lah, top up kredit ke, ada lagi perkara yang boleh dijimatkan untuk here and there, untuk dimanfaatkan perbelanjaan itu. Tetapi apabila dirangkumkan bersekali di bawah satu lembayung, iaitu jualan Agro dan juga Mega Madani ini, mungkin pengunjung-pengunjung dan juga pengguna ingin mengetahui apa yang bakal ditawarkan dan apa yang terkandung di dalamnya dan apa yang boleh dinikmati sekiranya mereka berkunjung dan juga menyantuni jualan Agro dan juga Mega Madani itu. Terima kasih Ismail. Pertamanya saya nampak bahawa program ini sangat-sangat bagus sebab dia salah satu outreach program untuk kita meningkatkan accessibility rakyat dan kita beri alternatif accessibility kepada rakyat untuk capai makanan-makanan atau sumber bekalan makanan yang lebih kompetitif, yang harga kompetitif dan juga dari segi kualitinya dijamin. Keselamatan makanan ataupun safety, food safety itu terjamin. Dan apa yang kita dapat tawarkan kepada jualan Agro dan Mega Madani pada kali ini adalah kita akan ada 23 kemah jualan, 23 kemah jualan dan 7 food truck yang mana usahawan-usahawan kita akan panggil untuk terus menjual kepada rakyat. Dan pada masa yang sama kita pun ada promosi combo seperti di hadapan saya ni, dua ni. Bakul jualan ni? Bakul jualan memang promosi combo. Tapi yang ni akan kita tengok dari segi, sebab dia perishable item. So kita akan tengok dari segi kesesuaian pada masa itu. Ayam ada, tepung, sayur, minyak, telur. Kita akan ada 1,000 setiap hari. 1,000 bakul setiap hari. So kalau harga market dia RM15 mungkin. RM15, RM17. Tapi kita akan jual satu bakul ni RM10 saja. RM10. Itu impact dia bila kita dapat jual terus kepada rakyat. Dan keduanya kita ada 5,000 kampik beras. Ni kalau tak cukup kita top up, don't worry. 5,000 kampik beras sepanjang 3 hari tu. Dan lebih 1,000 ekor ayam bulat, 3 ekor lembu kita akan potong. Lembu-lembu tempatan, so kita akan dapat kesan limpahan dia kepada pengusaha-pengusaha tempatan juga. Dan lebih 300 kg hasil laut, udang, ikan, semua protein yang lain daripada hasil laut. Dan 5 tan buahan dan juga lain-lain produk. Itu sepanjang 3 hari itu? Sepanjang 3 hari. Kalau tak cukup, jangan risau. Kita akan top up. So, saya minta kalau boleh semua turunlah. Hari ni hari Sabtu orang kata. Orang ramai pergi ke pasar. Tapi tahan dulu. Beli mana ada dulu. Sebab minggu depan kalau tak kita pergi sana beli dapat lebih sikit. Apatah lagi yang berada berhampiran di Kuala Selangor. Lebih ini peluang yang cukup baiklah saya kira. Namun strategi yang dilaksanakan oleh pihak kementerian bagi menjalankan dan juga melaksanakan jualan Agro dan Mega Madani tuan. Ini salah satu usaha yang berterusan, yang berterusan oleh pihak kerajaan. Dan untuk makluman program Madani Rakyat ini akan dilaksanakan di 6 zon. So kita akan berada di 6 zon tersebut. Dan pada masa yang sama memang sasaran kita adalah untuk adakan 5,000 kali lagi kekerapan pada tahun ini. 5,000 kali lagi kekerapan. Dan kita punya target dia ada satu segmen pasar tani yang akan berterusan dan dekat satu-satu kawasan lokaliti tersebut. Itu memang permanen. Itu permanen. Permanen. Ada pasar tani kekal, pasar tani yang ada dia punya dekat yang sementara tapi rutin dia memang di situ hari itu dan di situ beberapa kali seminggu. Cuma kekerapan ni kita akan jadikan sebagai salah satu untuk sumber alternatif. Sumber alternatif untuk kerajaan intervene. Intervensi kerajaan bagi menangani kos sara hidup dan juga beban rakyat di sesuatu lokaliti. Dan target kita adalah untuk ke pejabat-pejabat kerajaan, ke pusat atau perumahan-perumahan, perumahan rakyat, yang mana mereka ni lebih memerlukan, dan especially kepada golongan B40.
Ya. Itu yang ramai bertanya kerana tidak mahu ia hanya bersifat one off ataupun hanya mungkin pada suatu atur cara ataupun event-event tertentu. Apakah ini akan diteruskan, diperbanyakkan, malah kekerapannya itu akan menjadi orang kata suatu perhatian kepada rakyat untuk mendapatkan peluang ini bagi harga yang lebih berpatutan dan kompetitif tu. Kekerapan ni pun bergantung kepada sambutan. Okey. Bergantung kepada sambutan. Dan sambutan sangat menggalakkan. Kalau Ismail untuk maklumat. Sebelum ini macam mana sambutan? Sebelum ini nilai jualan yang kita dapat melalui program-program yang kita laksanakan sejak bulan 4 tahun lepas. 113 juta, 113.82 juta. Nilai jualan. Nilai jualan, nilai transaksi yang berlaku, kan? Dan pengunjung ada 3.4 juta. 3.4 juta tu dia lebih kurang macam 2.89 juta isi rumah. Okey. Maknanya 2.89 juta isi rumah mendapat manfaat daripada program ini. Dan nilai penjimatan yang tadi 10 ke 30% tu kita rekodkan. Nilai penjimatan kepada transaksi 113 juta ni sepatutnya dia akan jimat 33.46 juta. So nilai penjimatan isi rumah 2.89 juta ni adalah total jumlah dia ialah 33.46 juta. Itu contoh kalau belanja yang tadi saya cakaplah RM100 dia jimat RM30. So kalau kita consolidate terhadap semua program kita dah laksanakan 33.46 juta isi rumah kita dah berjimat sebenarnya. Kan? So kekerapan itulah sebenarnya yang kita nak. Sebab kita government kita akan make sure bahawa at least kita dapat bantu mengurangkan beban kos sara hidup dan pada masa yang sama dia balik kepada spillover kepada mental health dan sebagainya. Kita dapat mengharmonikan lagi institusi keluarga. So spillover effect and multiplier effect yang sangat tremendous terhadap program. Memang benar di sebalik harga barangan bukan saja di peringkat tempatan dan global yang tidak menentu ini, intervensi kerajaan seperti ini penting untuk memberi satu ruang pembelian langsung, jualan langsung dan juga mungkin penjimatan yang lebih signifikan kepada masyarakat. Sekali lagi tuan, untuk sama-sama mengajak para penonton kita dan juga rakyat Malaysia untuk yang berada berhampiran datang ke Karnival Jualan Mega dan juga Agro Madani 2024 yang akan berlangsung di Kuala Selangor. Saya secara peribadi dan juga boleh mewakili pihak penganjur kepada program Madani Rakyat dan juga kepada Jualan Agro Madani, Jualan Agro dan Mega Madani. Saya menjemput dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, rakyat jelata yang berhampiran Kuala Selangor atau tidak berhampiran pun sebenarnya nak bawa anak jalan cuti sekolah ni. Jom kita datang ke Kuala Selangor, ke Kompleks Sukan Kuala Selangor pada 23 sampai 25 Februari. Dan jangan lupa bawa troli. Itu penting. Jangan lupa bawa troli. Bawa shopping bag tu. Jangan lupa bawa. Ada had pembelian untuk satu isi rumah? Tak ada had pembelian. Tak ada had pembelian. Kalau ayam tu boleh beli lebih 2-3 ekor. Kita nampak kalau ada yang nak beli lebih pun, kalau ada lebih kita akan bagi, don't worry. Semuanya kita akan top up supaya cukup dan terjamin. Itu tagline kita. Yang penting datang awal. Datang awal dan juga enjoy. Enjoykan suasana tu. InsyaAllah. Dan insyaAllah kita semua dapat manfaat daripada program ni lah. Madani Rakyat akan berlangsung sehingga 25 Februari ini selama 3 hari, 23, 24 dan juga 25 Februari 2024. Dianjurkan juga oleh pihak kerajaan dan juga dengan kerjasama Kementerian Pertanian dan Kita Jaminan Makanan. Terima kasih Tuan Taqiyuddin Zakaria, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pembangunan, Perniagaan dan Pelaburan Kementerian Pertanian dan Kita Jaminan Makanan. Terima kasih pihak kementerian kerana bersama dengan kami dan juga jangan lupa hadir untuk Jualan Agro dan Mega Madani 2024. Kita nak ke cerita Pagi Negeri Sembilan kerana di cerita Pagi Negeri Sembilan ini menarik berkongsikan berkenaan Kejohanan Sukan Negeri Sembilan 2024. Sahabat saya Nur Syikin Harun ada perkongsiannya. Silakan Syikin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Cerita pagi dari Negeri Sembilan hari ini bersempena dengan Kejohanan Sukan Negeri Sembilan SUKNES 2024 yang berlangsung sehingga esok di Center Court Kompleks Sukan Paroi. Dan seramai 2,000 orang atlet dan juga pegawai yang menyertai SUKNES 2024 kali ini. Dan untuk mengetahui dengan lebih, bersama-sama saya ialah Exco Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Sembilan Yang Berhormat Mustafa Nagor. Baik YB, mungkin YB boleh kongsikan sedikit dengan lebih terperinci mengenai SUKNES 2024. Okey, terima kasih Syikin. Terima kasih RTM. Sebenarnya Syikin sekarang ini berada di tengah-tengah kerancakan Sukan Negeri Sembilan. Dan untuk pengetahuan Syikin, sebelum mereka hadir ke sini pada Jumaat, Sabtu, Ahad ni,
mereka telah pun bertanding di peringkat Dewan Undangan Negeri masing-masing di seluruh Negeri Sembilan. Ya, jadi hadir hari ini, semalam, hari ini dan besok adalah pasukan-pasukan yang terbaik daripada setiap DUN yang mewakili DUN mereka untuk hadir ke peringkat Negeri Sembilan. So kita ada 4 jenis sukan yang kita pertandingkan, ya, iaitu pertandingan sepak takraw, bola jaring dan juga badminton. Ya, 4 jenis sukan yang kita pertaruhkan kali ini. Ya, jadi Syika akan tengok lebih banyak lagi aksi-aksi menarik yang kita akan tengok sama-sama. Ya. Mungkin Webi, apa signifikan penganjuran Kejohanan Sukan Negeri Sembilan? Okey, Syikin, yang pertama sekali Syikin, Pak Mus nak supaya anak-anak muda di Negeri Sembilan jelas bahawa kerajaan kita hari ini memang memberikan sokongan yang terbelah bagi kepada anak-anak muda. Ya, kita nak supaya bila sukan ni kita kaitkan dengan orang muda. Jadi sebab itu kita anjurkan sukan dengan belanja yang besar ni sebagai memenuhi cita rasa anak-anak muda. Itu yang pertama. Yang keduanya, pastinya kita nak beri ruang dan peluang kepada setiap atlet-atlet di peringkat kampung, di peringkat kaumbi untuk menunjukkan bakat mereka, dan harapan kita ialah akan ada bakat-bakat baru. Bakat-bakat baru yang akan terpilih, ya. Yang istimewa yang akan terpilih untuk mewakili negeri dan seterusnya negara, insya-Allah, ya. Kemudian yang ketiganya, harapan Pak Mus ialah supaya sukan ini menjadi budaya rakyat. Sukan menjadi budaya rakyat Negeri Sembilan. Anak muda cintakan sukan, mereka minat bersukan supaya otak kita cerdas, ya, dan kita sehat. Dan akhir sekali harapan Pak Mus ialah supaya dengan adanya sukan seperti ini kita akan dapat merapatkan silaturahim, ya, di antara warga, anak-anak muda seluruh Negeri Sembilan, ya, supaya terus kekal bersama, setia bersama dan kita maju bersama. Ya. Terima kasih banyak YB atas perkongsian itu, dan itu sahaja perkongsian untuk Kejohanan Sukan Negeri Sembilan dari Center Kompleks Sukan Paroi Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media, silakan. Baik, terima kasih rakan pelabur kita dari Negeri Sembilan, dan sekarang ni kita kembali ke studio untuk berkongsi pula tentang tilam herba daripada Herbal Fame. Kalau tak ada kat rumah ni, memang kata tak lengkap sebenarnya untuk dapatkan tidur yang berkualiti. Jadi kita kembali bersama-sama dengan jurucakap produk itu Zaitun Khalid. Assalamualaikum Zai. Waalaikumsalam. Apa khabar ni? Ya, baik. Anda nampak hijau hari ini. Kita punya lebih kurang sama. Dan hari ini sebenarnya saya pakai warna hijau ni sama juga dengan warna air fryer kita ni. Oh ya? Sama macam saya tudung ni banyak. Sama. Sebab ini adalah hadiah percuma yang kita berikan kepada anda semua. Jadi Assalamualaikum kepada semua penonton setia. Selamat pagi Malaysia. Saya harap hari ini hari Sabtu anda sihat-sihat je. Kan hari Sabtu orang nak relax, nak lebih lagi orang kata bersantai bersama dengan keluarga. Dan semestinya anda kena dapatkan tidur yang cukup dan juga tidur yang lena. Dan hari ini kita bawakan kepada anda, ini dia merupakan tilam herba yang bukan sahaja pertama di Malaysia tetapi pertama juga di dunia. Jadi sebelum kita bermula, saya nak anda semua untuk ambil nombor telefon kami 019-4144-288, 019-4144-288. Kerana apa? Hari ini promosi kita tak sama dengan hari-hari yang lain. Kalau sebelum ni kita berikan kepada anda, percuma satu sahaja air fryer, tetapi hari ini kita berikan juga percuma satu bantal herba kepada anda yang buat pembayaran pada hari ini. Apa yang istimewa tentang tilam kami ni? Anda pergilah dekat luar, memang takkan jumpa kerana ini merupakan tilam herba. Perbezaannya adalah tilam ini kami tawarkan kepada anda ada 2 layer. Layer yang pertama dekat bahagian atas yang saya tengah pegang sekarang, ini adalah layer yang kami letakkan herba seperti ginseng, kita ada daun semambu, ada lada hitam dan juga ada juga ni orang kata untuk wangi-wangian ataupun aroma seperti lavender, jasmine dan juga rose yang kita letakkan di layer yang pertama. Ini dia yang kita berikan kepada anda, dan juga layer yang kedua untuk memastikan supaya bila anda tidur dalam struktur ataupun posisi yang betul.
Kan belakang badan kita ni yang penting ni. Kadang-kadang Hani tidur kata 8 jam dah. Tapi bangun rasa macam kenapa tidur tak cukup lagi ni. Sebenarnya tilam kita tu terlampau sangat empuk. Lagi-lagi bila orang badan comel ni biasanya susah sangat nak cari tilam yang betul-betul boleh ikut bentuk badan tapi selesa. Betul. Yang kita tawarkan kepada anda ini, bila orang yang badan comel ataupun orang yang dah berusia, warga emas, kanak-kanak, memang sangat kami sarankan, dan orang-orang yang mengandung. Kerana apa? Kita berikan separa empuk dan juga separa padat. Ingat, untuk hari ini promosi yang kami tawarkan semestinya istimewa dengan harga serendah daripada kalau harga kita jual dekat luar ni, kalau nak beli tak ada masalah. Tapi harganya RM4,899. Tetapi disebabkan kami ni daripada kilang terus, kita berikan kepada anda dengan harga istimewa iaitu RM1,800. Itu cerita luar lah kalau anda beli. Tapi di SPM ataupun Selamat Pagi Malaysia, kita berikan dengan harga yang sangat-sangat istimewa. Tilam lama tadi itu tukarkan dengan tilam baru, tilam kami. Kita berikan diskaun lagi RM500 dengan harga serendah RM1,399. Anda akan dapat satu tilam yang bersaiz queen. Kita berikan tilam berketebalan 8 inci. Penghantaran percuma. Tak apalah, kita tanggunglah kan untuk penghantaran kos-kos ni Hani. Kat luar biasanya memang harga dia 200-300 lah. Tapi hari ini kita berikan secara percuma, dan juga yang paling penting untuk pengetahuan anda, anda akan dapat satu tilam, hadiah air fryer dan juga satu bantal herba. Bantal herba ni Hani, cuba ni rasa. Memang sangat-sangat selesa ya. Biasa dekat luar satu bantal ni je harganya RM250. Tetapi kepada anda semua hari ini kita berilah, tak apalah, pejam matalah kita berikan secara percuma. Nampak tak betapa empuknya bantal yang kita berikan kepada anda secara percuma. Barang percuma yang kita bagi itu pun kualiti dia setanding tilam juga. Tak cukup dengan tu. Ni, siapa yang ada bajet lebih sikit kan. Tadi kita tunjukkan kepada anda tilam-tilam yang untuk tilam herba. Yang ini pun herba juga. Tetapi perbezaannya adalah layer yang kedua yang ini kita letakkan untuk pengetahuan anda, ini adalah sabut. Namanya tilam sabut sebab apa? Kita buat kajian. Sabut kelapa ni ini merupakan antara satu material yang terbaik bila kita tidur. Khas untuk mereka yang mungkin ada macam kena ada rawatan khas kan. Jadi yang sabut ni dia boleh membetulkan lagi struktur belakang badan anda supaya anda dapat kelebihan tu bila tidur akan selena. Nampak? Ini dia sabut kelapa yang kita letakkan untuk layer yang kedua. Ini kalau dekat luar ni memang harga dia tak lari ya. Nak dekat RM5,000 lebih dah kalau kita jual di pasaran. Tetapi disebabkan kita sayang dengan penonton Selamat Pagi Malaysia, sebagai tanda penghargaan kami, kita berikan dengan harga serendah RM1,799. Anda akan dapat satu tilam yang bersaiz queen. Jaminan 10 tahun. Kita berikan ni, ambillah air fryer yang sama macam warna Zai ni. Lagi satu, dan kita berikan kepada anda bantal. Bantal ni kan, kalau dapat ni seronoknya. Ini herbanya kan? Inilah herbanya. Belakang. Itu dia. Yang dekat belakang tu. Kita berikan kepada anda ni, dia punya kualiti yang ini memang A+, yang paling tinggilah. Kalau nak beli dekat luar ni harga RM250 kita tambah. Tak payahlah kita bagi secara percuma je lah. Ni cuba Hani rasa sendiri. Kalau yang kita pegangkan sangat-sangat lembut. Tak kisahlah bila anda tidur, dia akan ikut kepala anda. Bila kita lepas, dia akan kembali seperti bentuk asal. Ini dia. Dia punya selesa tu saya macam tak nak lepas nampak ni. Tertidur. Zai perhati je Hani daripada tadi. Dia pegang-pegang kan. Kepala kita tak lama lagi tu. Kan? Bismillah. Wa'amu. Terus tidur. Terus tidur. Dan anda boleh ambil nombor di kaca TV. Boleh ambil nombor telefon kami sekarang. Boleh screenshot terlebih dahulu kepada mereka yang senanglah kalau anda nakkan tilam. Hubungi sahaja kami. Di mana kita berikan kepada anda. Tak apa, kita bantu. Kalau anda ada masalah berkenaan dengan tilam ataupun anda ada masalah tidur ke, kami ada pakar yang akan menjawab soalan anda. Kakak-kakak, saya nak bagi tahu sekali lagi promosi hari ini yang kami tawarkan kepada anda adalah tilam herba
Yang pertama di dunia, ini antara pelanggan-pelanggan yang pernah mendapatkan dan sangat-sangat berpuas hati. Kami dah ada banyak dah pelanggan yang pernah membeli dan datang balik. Lepas 10 tahun datang balik kan, sebab kami punya pengeluar ni dah 28 tahun dah pun dekat pasaran. Jadi ramai di antara mereka yang 10 tahun tilam, tilam lama tukar baru, ramai sini. Kita ada semua. Okey, anda tak perlu risau, kita ada semua, kita sediakan kepada anda. Jadi dua-dua tilam ni mengikut bajet masing-masing. Okey, jadi kita ada nombor akaun juga di Kaca TV. Anda boleh ambil gambar, nanti bila anak balik tak apalah, minta tolong anak untuk transferkan. Kak Angah, tolong mak nak tilam tadi tu. Apa salahnya kita berikan hadiah kepada ibu bapa kita. Mungkin tak lama lagi dah nak dekat raya ni kan. Kita dah buka dah pun. Kita dah open dah pun order ataupun tempahan untuk raya nanti. Ini dia nombor telefon kami. Anda boleh miss call terlebih dahulu. Ramai yang miss call tanya, ini nombor Zai ke? Bukan nak PM tepi Zai ke? Ini tidak ya. Ini nombor syarikat ya. Ya, betul. Ini nombor syarikat untuk anda dapatkan tilam. Tapi tak apa. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, telefon sahaja, miss call, telefon kami. Mereka yang dah lebih daripada 10 tahun tu, anda kenalah tukar tilam sekarang. Dan Hani, saya nak tanya sikitlah. Kalau Hani duduk dekat atas tilam ni kan, ada ke bau-bau herba tu? Tak ada. Langsung tak ada ya. Tapi yang paling penting, bahan tu memang ada yang membuatkan tidur kita lebih selesa dan bangun pun akan kekal lebih cergas daripada biasa. Betul. Batu nak pula dapat bantal ni kalau beli satu ni berapa dah? 250. Dapat ni satu ni kan? Dapat satu ni percuma, dapat lagi ni air fryer. Benda ni dah wajib satu rumah kena ada satu kepada anda. Anda boleh nilai sendiri. Kualiti ni memang kami jamin 200% anda tak akan dapat di mana-mana. Lagi-lagi bila tilam herba hanya di Herbal Fame. Kami adalah pengeluar tilam herba yang pertama di dunia. Okey, Zai, bukan apa. Kalau kita keluarkan sesuatu, kita akan buat kajian dan untuk memastikan anda mendapatkan tidur yang selesa, tidur yang lena. Untuk mereka yang berusia, inilah dia salah satu alternatif untuk anda mendapatkan keselesaan bila tidur. Cantik kan sebenarnya? Ini air fryer kita berikan kepada anda secara percuma. Nak beli dekat luar harganya RM400-500. Tetapi disebabkan tanda penghargaan dan kasih sayang kami kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia, kita berikan secara percuma. Ini pun percuma juga dan sekarang ini anda hanya buat pembayaran. Okey, buat tempahan sekarang sebelum terlambat. Sebab Zai tak pasti. Kita pernah bawakan dengan harga terendah tapi tak ada banyak hadiah percuma. Hari kita beri lagi, harga pun dah memang rendah, dah istimewa. Hanya kepada anda sahaja. Mimpi tak berakhir dengan fake. Ya, betul. Okey, jangan lupa untuk WhatsApp ataupun miss call saja nombor ini ya. Okey, nombor untuk dapatkan tilam herba daripada Herbal Fame. Bukan nak dapatkan nombor telefon Zai. Tolong tapi dapatkan tilam ni. Tengok ni nombor telefon sekali lagi kita war-warkan 019 4144 288. Kita dah boleh buat kumpulan duo dah. Sedap betul kan? Okey, dapatkan notifikan, kita bagi peluang macam biasa sebelum kita nak berakhir ni. Post sikit Zai untuk dapatkan screenshot, ambil gambar, senang paling nak telefon, tapi tawaran ni khas untuk penonton Selamat Pagi Malaysia saja. Betul. Luar pada SPM harganya lain. Jadi jangan lepaskan peluang. Sekali lagi promosinya, anda beli tilam ini akan dapat air fryer dan juga satu bantal yang sangat enak ditidur ini. Pak. Kau nak teruja sebab macam rasa macam teddy bear. Kan? Seronok. Okey, jadi dapatkan sekarang tau. Ya. Okey. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Zaitun Khalid, jurucakap produk untuk tilam herba daripada Herbal Fame bersama kita pada waktu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Zai. Jumpa lagi insyaAllah. Okey, baik. Jadi untuk waktu ini kita nak bawakan pada anda pula bingkisan tentang festival Busana Batik yang diterbitkan oleh Kamal Firman Shah. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Fashion bertemakan batik terus diketengahkan.
Usaha memartabatkan seni ini dilaksanakan oleh sektor keusahawanan MARA disokong penuh pemain industri fashion. Dan jika kita lihat pada hari ini, salah satu pengisian program Fiesta Batik dan Craft MARA pada tahun ini, pada bulan Februari, kita lihat pelbagai rekaan dari mereka-mereka muda kita yang sebenarnya mempunyai bakat ataupun mereka punya minat dalam bidang keusahawanan ini, boleh kita bantu untuk ketengahkan lagi supaya mereka mendapat pasaran yang lebih luas. Bukan sahaja di peringkat lokal, malahan di peringkat antarabangsa. Mereka fashion bijak memperagakan seni batik dalam menghasilkan pakaian dengan konsep yang unik dan menarik. Dalam bisnes, dalam perniagaan saya banyak buat koleksi pakaian pengantin, terutamanya nikah klasik. So saya cuba terapkan dalam peranan signature koleksi pakaian saya. Contoh klasik kebaya, baju kurung Kedah, kain pario tu dengan imej ataupun corak batik. Jadinya kat situ kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, dapat lihatlah saya punya signature dan rekaan yang diterapkan. Pertama kalinya saya diberi task untuk menghasilkan rekaan bertemakan batik. Okey, tema dia adalah tema rungus, di mana motif tu saya ketengahkan sebab sebelum ni mereka pakai lebih kepada pinakol yang dijahit manik. Tapi kali ni saya lebih mau dedahkan dia kepada print motif. Setakat ni pandangan saya, bila saya sudah print dia kepada motif, macam sangat banyak permintaan. Macam sekarang saya punya ni pun nak banyak order sudah lah. Kali ini kami bawakan konsep menggunakan excess fabric dalam koleksi yang kami bawa kali ini. Jadi kami support nilai SDG ataupun Sustainable Development Goals dengan harapan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar dengan menggunakan kain-kain yang tersisa. Jadi sambil tu juga pakaian yang kami bawakan membawa nilai motif-motif daripada Sabahan lah untuk to preserve the culture we say. Okey, untuk pesta batik kali ini Talia membawa satu konsep di mana yang kita tak pernah bawa lagi sebelum ni lah. Kita bawa satu konsep batik tapi dalam persembahan wedding, dalam persembahan busana perkahwinan. So benda tu bukan sesuatu yang mungkin untuk perkahwinan Jawa normal, tetapi untuk katalah perkahwinan moden kan, yang bertema English ke ataupun yang biasa bukan bertema Jawa, ia sesuatu yang asing. Tapi apa yang kita nak bawa dekat sini, setiap satu busana yang kita tunjukkan hari ini ada satu kisah cinta yang tersendiri dan kisah cinta itu terselit batik dalam tu. Bagaimana pula dengan potensi untuk menembusi pasaran antarabangsa? Kita punya industri terutama batik boleh sangat-sangat pergi jauh, terutamanya kerana secara personalnya tahun lepas saya ada membuat show raya di London, di Embassy London. So saya rasa sambutan sangat mengalahkan. Kami percaya memang boleh tembus antarabangsa disebabkan motif-motif yang dibawakan itu bukanlah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Bila kita berusaha untuk letakkan motif tu kepada tahap yang lain daripada yang lain lah. Okey, kalau kita kata pada industri batik Malaysia sendiri sebenarnya diminati oleh orang-orang daripada luar negara, especially daripada negara Europe. Sebab dia suka orang Europe suka benda-benda yang handcraft, benda-benda yang menunjukkan buatan tangan. Itu yang mahal. Sebab kita tahu daripada analisa, daripada statistik yang ada sekarang ni, fakta yang ada, batik kita dekat luar negara, batik cantik dibeli pada 21,000. Itu yang kita tahu. Fashion batik perlu terus dimartabatkan. Ia bukan sahaja untuk meneruskan kesinambungan teknik tradisional, tetapi juga menjadi penyumbang kepada sektor ekonomi negara. Kamal Firmansyah Kamaluddin, RTM.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Senang di hati berenang di pinggir kali, dengar keroncong senang di hati. Kalau tidak kerana bulan
datang kemari. La 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 la. Kalau ada jarum yang patah, jiwa manis indung disayang. La 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 la. Jangan disimpan, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Ketunggang di pinggir kali, ini keroncong, mohon berhenti. Ya. Ya, kemarian. Asmida. Silakan Asmida. Kita jemput datang ke segmen. Terima kasih. Terbuai-buai rasanya. Makin cantik, makin berseri, makin lunak dan sedap didengar. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Asmida ni dah jadualnya padat. Allah. Dari kata kat Melaka ya? Ya, sekarang. Sebab katanya sedang aktif berteater. Alhamdulillah. Mana nak tahu Tapi Asmida juga di RTM pernah menjadi naib juara. Betul. RTM. BRTM 2001 betul. 2001. Musim di RTM 2024 ni inilah alumni bintang RTM 2001. Bintang RTM. Okey, tapi difahamkan untuk memperkasa, memartabatkan dan juga mempromosikan lagu-lagu seperti keroncong, ghazal dan juga irama-irama tradisional seperti ini asli, anda diberi peluang untuk membuat persembahan di sebuah pentas yang bertaraf dunia. Alhamdulillah. Jadi macam mana peluang ini diambil untuk dimanfaatkan Asmida? Saya rasa kan peluang ni memang peluang yang dinantikan oleh setiap penyanyi di negara kita ni. Sebab apa? Kredibiliti atau hebatnya MPO tu memang kita tak boleh nak sangkal lagi. MPO merupakan salah satu orkestra yang paling orang kata berprestij lah dalam negara kita kan. Jadi peluang tu saya sangat-sangat hargai. Dan saya rasa ni macam mimpi jadi kenyataan juga. Tapi sebab apa? Sebelum ni saya pernah nyanyi dengan MPO tapi dengan youth orchestra. Dan kali ni saya dapat juga peluang untuk menyanyi bersama-sama dengan Malaysia Philharmonic Orchestra. 60 pieces ke yang betul? Ya, katanya 60 pieces. Ramai. Itu belum lagi tambahan-tambahan. Kata pemuzik-pemuzik undangan Betul, ada. Cantikkan lagi suasana. Sebab kita punya konsert yang akan diadakan di MPO ni, konsert Simfoni Budaya Keroncong dan Ghazal, merupakan salah satu konsert yang bagi saya satu konsert yang sangat unik di mana konsep budaya kita yang diketengahkan dan saya rasa selain daripada orkestra Malaysia Philharmonic Orchestra ada juga pemuzik tambahan lain, pemuzik-pemuzik tradisional yang akan bergabung bersama-sama dengan Malaysia Philharmonic Orchestra. Ini juga perjuangan bagi Asmida juga sebagai orang muda. Mana kalau kita lihat walaupun Asmida ada latar belakang classical music kan, guru vokal, takut kita kalau nyanyi kan. Lepas tu mengajar juga berkaitan dengan Mek Mulung di Aswara. Semualah orang katakan, semualah tu kan. Dan kalau mungkin ramai yang tidak tahu juga Asmida permulaannya adalah lagu tradisional. Sebab ibunya juga berlatar belakang dengan muzik yang sama juga. Betul. Jadi memang tak lari pada Asmida sebenarnya. Alhamdulillah. Dia bagi saya dia macam dah jadi darah daging lagu tradisional ni. Sebab daripada kecil lagi memang mak bagi dengar lagu-lagu lama. Ya kan. Bercakap tentang ibu ni, Ibu Hani Hamid juga. Ya betul. Menyanyikan di pentas yang sama. Benar. Hani Hamid idola kami semua dalam muzik ghazal dan juga irama-irama asli seperti ini. InsyaAllah 3 nama yang dipertaruhkan persembahan Haziq, Asmida dan juga yang berbahagia Datuk Yusni Hamid. Datuk Yusni Hamid, yes. Jadi 3 individu ini sebenarnya adalah artis yang akan bersama-sama dalam program tersebut. Tapi yang paling penting adalah untuk kita menggarapkan ke muzik keseluruhannya. Sebab the star tu adalah MPO tu sendiri. Yes. Bukan. The Star ada 2 sebenarnya.
sebenarnya. MPO dan juga Datuk Yusni Hamid. Ya, betul. Itu saya setuju. Betul. Itu saya setuju. Sebab betul, apa? betul, ya. Sebab tu saya kata ni macam mimpi jadi kenyataan. Sebab saya dah kenal dengan Aunty Yusni dengan Kak Hani dah lama. Tapi kita tak pernah dapat peluang untuk berganding bersama. Ni macam konsert ni seolah-olah macam combo macam tu. Betul kan? Dapat perform membuat persembahan bersama-sama dengan orkestra Malaysia Philharmonic Orchestra, dapat buat persembahan dengan idola saya Datuk Yusni Hamid. Nyanyi sikit saya ni sayang. Silakan. Angin menderu. Kejap lagi lah. Saya malu lepas Asmida cikgu vokal kan. Asmida selalu juga datang. Kadang berguru dengan ibu saya. Jadi nampaklah kelibat Asmida kan. Sebab Asmida banyak juga ambil sedikit kata ilmu-ilmu betul-betul yang ada. Dan gandingan ini sebenarnya anda pernah tengok yang di KGTV pada waktu ini bagi Simfoni Budaya Keroncong dan Ghazal, dan sesuatu yang unik adalah bukan dari segi aspek keseluruhan garapan itu sendiri, tetapi adalah muzik-muzik yang diangkat nanti. Ada 20 difahamkan, ada 20 muzik keseluruhannya. Asmida nyanyi berapa lagu? Saya lebih kurang dalam masuk sekali dengan medley dan duet dalam 12 lagu. 12 lagu sebab ada medley yang bertiga masuk dengan duet lah. Duet. Kita tak pasti, mungkinkah tiga-tiganya akan ditampilkan bersekali? Mungkin. Rahsia kena datang. Tapi itulah dia, walaupun kita bercerita berkenaan tentang ini adalah satu persembahan yang bertiket, tetapi apa salahnya kita menyokong industri muzik Ghazal tradisional tanah air. Kesempatan Azmida untuk bersama dengan orkestra bertaraf dunia, di pentas bertaraf dunia dengan gubahan muzik oleh konduktor yang sangat prolifik. Bagaimana persediaan Azmida? Sejujurnya saya sebenarnya, walaupun saya menyanyi, background saya adalah lagu-lagu tradisional, tapi untuk konsert ni memang saya sangat-sangat nervous lah, risau orang katakan, sebab saya bukan saja menyanyi untuk diri saya, tapi saya diiringi dengan MPO. Saya membawa nama saya dan juga nama MPO kerana telah mengundang saya. Saya membawa nama artis yang berduet dengan saya. Jadi tanggungjawab itu sebenarnya besar. Jadi apa yang saya buat, saya mengambil pendekatan, saya akan pergi ke Johor untuk belajar keroncong dengan lebih mendalam dan juga Ghazal. Jadi saya akan ambil masa lah, lepas saya habis teater, saya akan terbang ke sana. Sempat menuntut nanti sebelum kena. Sebab masa ni pun agak singkat juga. Betul. Kurang 2 minggu lagi. Kurang. Dan akan diadakan untuk 1 malam. Betul. 1 malam sahaja. Malam yang pastinya cukup bermakna. Pada 2 hari bulan 3, 2 Mac. Nanti. Tiket masih dijual? Tiket masih dijual, alhamdulillah. Boleh dapatkan di www.mpo.com.my. Kalau nak tahu detail semua ada dekat situ. Okey, Asmida mungkin nak berkata, sebab Asmida sebagai seorang pensyarah juga kan. Mungkin nak bagi syarahan kepada anak muda kita. Nak menilai vokal Hani. Silakan. Tidak. Saya takut, saya risau. Okey. Sebagai seorang pendidik lah kan. Ya, saya. Nak memastikan bahawasanya apa yang ada pada generasi terdahulu diteruskan legasinya dan tak pernah putus. Sebab kita takut nanti kalau tidak ada yang menyambutnya, pasti akan mati begitu saja. Betul. Bagi irama keroncong juga Ghazal ni khususnya. Ya, saya sebenarnya berpendapat yang macam saya mengajar di Aswara kan, saya dapat melihat dengan mata saya sendirilah bagaimana apresiasi anak-anak muda zaman sekarang terhadap lagu-lagu tradisional, seni dan budaya. Jadi saya dapat katakan yang mereka tu boleh dikatakan jauh daripada kesenian dan kebudayaan mereka sendiri. Jadi usaha seperti Aswara dan juga MPO dan banyak lagi badan-badan lain macam CKKN, even RTM pun ada buat konsert tradisional. Jadi itu adalah satu, kira kita semai benih sikit-sikit lah macam tu. Sebab apa, kalau tak ada persembahan-persembahan seperti ini, ia semakin akan dilupakan. Jadi selain daripada itu, selepas pandemik, saya dapat lihat banyak dana-dana yang dikeluarkan untuk memberi sokongan kepada anak-anak seni untuk membuat konsert dan sebagainya. Jadi saya rasa itu pun salah satu usaha murni bagi mengangkat dan menghidupkan kembali lagu. Pastinya. Dan sesuai dengan zaman sekarang, mungkin ramai yang tertekan bila dengar keroncong dengan orkestra healing.
Ya, betul. Sebenarnya betul. Dia macam healing, soothing. Yang pasti berbaloi kerana muzik yang dipertontonkan adalah yang berkualiti. Benar. Saya ada satu fun fact ya. Lagu Pandang-Pandang Jeling-Jeling yang pernah dinyanyikan Tan Sri SM Salim dan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Sebenarnya pada asalnya dinyanyikan oleh Tan Sri SM Salim dan Datuk Yusni Hamid. Ya, betul. 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 Kalau yang tidak tahu, generasi yang tidak tahu. Itu versi original. Benar sekali. Jadi kita cintailah muzik tradisional, ghazal dan apa jua yang terkandung dalam elemen muzik tradisional itu untuk kita menghargai dan merekayasa citra budaya kita sendiri. Betul. Okey, jangan lupa 2 Mac 2024, 8.30 malam di Dewan Philharmonic Petronas, DFP Kuala Lumpur City Centre KLCC. Jangan lupa. Satu malam je pengalaman mahal untuk anda sebenarnya. Ibu. Terima kasih Asmida. Terima kasih. Terima kasih Asmida. Selamat maju jaya. Selamat jaya. InsyaAllah. Di laman sesawan www.mpo.com.my untuk dapatkan tiketnya. Masih lagi dijual. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih Asmida. Terima kasih banyak. Kembali. Pagi ini kita berakhir di sini, Hani. Ya, betul. Sampai kita jumpa lagi, Nyanyian Hani insyaAllah. tak ada. Ada. Sampai kita tengok klip video ni lagi. Okey, daripada Datuk Yusni Hamid. Ya, lagu saja. Lagu saja. Ni lagu apa ni ni dia. Tajuknya Kau Warna Hidupku daripada ibu saya sendiri juga, Radhi Nyanyikan Ismail. on top of the playback, Hani. Jangan. Mai ada ni. Okay, terima kasih bersama kami. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.